A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan, puan-puan semua sihat ke? Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita rafakkan sendiri syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, ruang serta peluang untuk kita bertemu pada pagi ni. Dan di Tadabbur Center ni dia orang kata ni kuliah first time lah. Kita try buat pagi saja, nak try market TC ni macam mana keadaannya kalau hujung minggu pagi-pagi ni kita try sikit. Sebab pernah ada follower kelas kita di Tadabbur Center dia mencadangkan supaya buat pagi kan. Dia punya cadangan tu lagi ekstrim lah, pagi waktu hari bekerja. Cadangan dia macam tu, buat kuliah duha. Tapi kita tak mampu nak buat lagi. So setakat ni saya cuba nak try hujung minggu pagi. So mudah-mudahan adalah tu nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada orang akan datang lagi insya-Allah lepas ni. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak ucapkan terima kasih sebab memilih untuk hadir pada pagi ni. Sebab barangkali tak tahulah betul ketidaksangkaan daripada Tadabbur Center, mungkin ramai orang akan masuk hujung minggu kan. Sebab Bangi ni dikenali sebagai shopping heaven lah kan. Heaven of shopping, betul ke? Syurga membeli belah, khususnya pakaian. Tengok saja Tadabbur Center di manakah lokasinya. Kita diapit dengan Jekyll dan kita diapit pula satu lagi dengan Prima Valley. Jadi sebab tu kita ambil inisiatif, kita nak try buat hujung minggu. Mudah-mudahan lah, insya-Allah kita tengok kalau kata sambutan menggalakkan, kita boleh kekalkan. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, ada kita letak banting ke kat bawah tu sebab jauh banyak shoppers kat bawah kan. Yes, betul. Mungkin kita boleh try letak banting nanti insya-Allah. Allah. Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian. Hari ni saya sangat gembira sebab topik yang kita nak bincang ni dia simple but yet dia membetulkan banyak salah tanggap kita kepada some terms dalam Al-Quran. Sebab saya boleh bagi teaser sikit sebelum kita pergi lebih dalam. Contoh, hari ni berapa ramai daripada kalangan kita bila mana kita sebut pasal orang yang bukan beragama Islam, maka kita kata orang-orang ini so-called kategori yang agak kasar, kita kata orang ini orang yang kafir. So ramai daripada kalangan kita dia agak skeptik dan dia mengatakan kalau orang itu tidak seagama denganku, khususnya bukan beragama Islam, maka dia kata orang ni dia tak suka kat kita. Dia tak suka kita mengamalkan apa yang kita pelajari ataupun apa yang kita anuti dalam agama ni. Jadi some stigma keluar kata orang yang bukan sama agama dengan kita ni pasti dia benci dengan kita. Lepas tu pula dia ambil dalil, dia kata orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah redha. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi adakah betul stigma begitu? Sebab hari ni term dari sudut orang Malaysia dia sebut macam ni, kafir. Dia tak sebut kafir kan? Dia sebut kafir. Term kafir di sini tuan-puan kat Malaysia dia pukul rata. Kebanyakannya dia pukul rata. Tapi dalam Quran Allah tak pernah pukul rata orang yang tidak sebulu dengan Muhammad, orang yang tidak sebulu dengan Musa alaihi salam, maka Allah pukul rata depa ni semua ni kafir. Tak, Allah ada banyak terms yang Allah guna untuk bagi gelaran-gelaran pada orang-orang yang tidak mengikuti telunjuk ataupun yang diajarkan oleh nabi-nabi yang diutuskan.
Allah pun tak buat kerja tu, tapi yang buat kerja ni siapa pada hari ni? Manusia. Penganut agama Islam itu sendiri. Jadi Islam dinampak buruk bukan sebab ajarannya, tapi Islam dinampak buruk disebabkan penganutnya yang terlampau ghairah, terlampau gopoh, buat satu gelaran, buat satu hukuman yang ikut sedap mulut dia je, yang tidak dilandaskan, yang tidak didasari dengan ilmu yang tepat. Maka itu antara benda yang kita nak bincang hari ini, mengharmonikan gelaran-gelaran melalui nas wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak harmonikan benda-benda sebegini? Itu nombor satu yang akan kita bincangkan. Yang kedua, apa persamaan pada kuliah yang 2 bulan lepas, sebab sebelum ni 2 bulan lepas tadabbur surah Al-Baqarah, kita cuma bincang satu ayat je tuan sekalian, berkaitan dengan kisah Harut dan Marut. Ingat lagi tak? Kan? Kisah ini pun banyak diseleweng. Ramai orang kata Harut dan Marut turun ke dunia, lalu dia ni deviate, lalu dia pun lari daripada tujuan asal penurunan dia. Maka dikatakan Harut dan Marut melakukan dosa dekat muka bumi ni, dengan memberikan fitnah, antaranya melakukan zina, melakukan perompakan dengan sihir yang dia ada. Sedangkan awal-awal lagi Harut Marut turun dekat dunia ni, dia sebut apa? Nahnu, kami ni fitnatun. Aku ajar kepada kamu sihir, aku ajar benda ni, tapi dengan harapan kau boleh differentiate di antara mana wahyu, mana mukjizat, mana sihir. So kau boleh tengok apa kesan dua benda ni. Sepatutnya begitu. Dan dia pun bagi tahu, nahnu fitnatun, aku ni ujian untuk kamu. Tapi apa yang dia buat tuan-tuan sekalian? Dia bagikan gelaran-gelaran tidak baik pada Harut dan Marut. Sebab tu kuliah bulan lepas fokus kepada apa dah? Mengharmonikan kisah Harut dan Marut. Kita nak bagi nampak apa benda yang Quran sebut, versi Quran. Dan antara juga kita akan bincang ini, apa kaitan, sebab lepas ni Allah tak cerita dah pasal sihir, tapi Allah cerita pasal kata-kata. Allah cerita pasal words yang keluar daripada mulut. Lalu kita nak tengok apa kaitan kata-kata dengan sihir. Ada tak dia punya, orang kata, intersection between these two fi'al, perbuatan. Kita nampak sihir, dia chanting. Baca some mantra apa, jadi sihir. Ataupun nampak kita boleh tukar something kepada, contoh handphone kepada ular, sihir. Lalu tuan-puan sekalian, adakah sebegitu? Lalu Allah pula lepas ni cerita pasal kata-kata. Antaranya jangan ikut kata-kata yang Yahudi suka sebut. Antaranya yang sebut la taqulu ra'ina wa qul unzurna. Allah kata jangan sebut ra'ina, tapi sebut unzurna. So apa kaitan kata-kata tu dengan sihir yang Allah sebut pada ayat sebelum ni? Sebab konsep asal Quran, setiap ayat nak pindah pada ayat seterusnya, dia tak pernah terputus. That's the idea. Satu lagi, surah yang kita nak baca, kita nak bincang ni, tadabbur ni, surah yang paling panjang dalam Quran. Saya suka Ustaz Umar punya terms. Dia kata apa tau? Bila ada surah panjang dalam Quran, dia ada echo dia. Tahu echo? Echo dia kata macam ni. Dia macam, pernah Allah sebut sekali, tapi gema dia mungkin dalam 100 ayat akan datang. So akan ada banyak words ataupun kalimah-kalimah yang ada echo. Allah pernah sebut sekali, tapi dia echo dekat tempat lain pula. So dia macam diseru. Dia punya gelombang tu sampai dekat next ayat. Walaupun Allah sebut 20 ayat yang lepas, 40 ayat yang lepas, tapi echo tu mesti sampai. Ustaz, adakah ayat tu sendiri, dia punya matan dia sendiri sama, Ustaz? Macam mana? Perkataan tu, wording dia sama? Wording dia sama. Oh, sama. Wording, saya fokus pada kalimah. Dia bukan ayat. Kalau ayat dia panjang semua tu, tapi ni kalimah. Contoh nanti kita akan jumpa wasma'u 2 kali dia ulang. Satu lagi Allah sebut, Allah pernah pesan pada Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Kan, ada perkataan faddaltukum dekat situ. Tapi dalam ayat kita nak bincang lepas ni, Allah kata, wallahu dhul fadlil azim. Ada perkataan fadilat dekat situ. So, apa signifikan iko-iko yang dibangkitkan dekat dalam setiap ayat-ayat yang, kalimah-kalimah yang berulang tu. Itu pun antara benda kita akan bincang. Tu nombor 2. Nombor 3 tu puan sekalian yang akan kita bincang adalah kenapa Allah sebut amanu wattaqau dalam ayat ni kan. Contoh kan, kita akan nampak amanu wattaqau. So orang beriman dan orang bertakwa Allah asing. Faham tak? Orang beriman, orang bertakwa Allah asing. Tapi saya nak tanya satu soalan. Adakah bila sebut orang tu beriman, dia bakal sifar daripada dosa? Dan dia bakal sifar daripada sebarang kesalahan? Dan adakah, satu lagi, bila sebut orang bertakwa, dia sifar dari sebarang kesalahan?
So antara benda kita akan bincang lepas ni. Kenapa satu Allah asing? Yang kedua, ada tak possibility walaupun mereka dah dapat title tu, diorang itu ada possibility tak untuk tergelincir? Itu antara benda kita akan bincang. Okey. Dapat? Dua tu fi'il madhi Ustaz. Ya. Amanu fi'il madhi, wattaqau fi'il apa? Madhi. Madhi juga. So tuan-tuan sekalian, nanti kita akan cerita kenapa dua benda ni disebut berasingan dan ada tak possibility dua kelompok ini tergelincir. Itu antara benda lah. Sebab hari ni bila kita, sama macam tadi, gelaran untuk orang yang beriman pun kita overgeneralize. Sebab bila sebut beriman, orang tu warak, orang tu baik. Tapi ada je orang yang beriman tapi dia tak baik. So nanti kita akan bincang. Baik. Jom tuan-tuan sekalian, kita masuk ayat yang pertama kita nak bincang hari ini. Selepas ayat 102 kita bincang pada kuliah 2 bulan lepas. Hari ini kita nak sambung ayat 103 Suratul Baqarah. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pun menyebut, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Allah sebut, dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah yang lebih baik kalau mereka mengetahuinya. So satu perkataan, kalau tengok perkataan mula-mula yang Allah mulakan dalam ayat ni adalah lau, walau. Lau tu apa dalam terjemahan kita? Kalau lah. Lau ini adalah kalimatul hasr. Kalimah menunjukkan penyesalan. Kalimatul hasr. Kalimah penyesalan. Dan Allah sebut lau ni 2 kali dalam ayat ni. Bermakna apa? Bukan satu penyesalan tapi 2 penyesalan yang berlaku. Penyesalan yang pertama adalah mereka tidak menjadi amanu dan wattaqau. Salin dulu. Okay? Penyesalan pertama adalah lau tu dia menyesal sebab tak jadi amanu dan wattaqau. Okay? Yang kedua adalah penyesalan mereka seterusnya adalah mereka tidak tahu. Mereka jadi orang yang la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Sebab tu lau kanu ya'lamun. Kan? So, 2 penyesalan. Tak beriman. Yang kedua adalah tidak mengetahui. Baik, tuan-puan sekalian, apa yang mereka sesali itu dan apa yang dikatakan oleh Allah kalaulah mereka beriman dan bertakwa. Satu, Allah differentiate 2 benda ni. Bila kita akan declare ataupun kita mengatakan orang itu beriman, apa all over Quran cerita pasal beriman, apa yang Quran cerita pasal yang ni adalah ciri-ciri beriman, ni ciri-ciri beriman. Faham dah? Ya? Allazina yu'minuna bil ghaib. You get the point. Sebab kita kena kembali pada macam mana surah ni dimulakan. Okay? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah asas ataupun kriteria asas nak jadi orang yang beriman. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, ada juga tempat lain Allah nisbahkan orang yang beriman, dia ini adalah orang yang diuji dan bersabar dengan ujian. Contoh Allah sebut dalam surah Hud. Allah kata, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kita boleh mengira kita beriman sedangkan orang itu tidak lagi diuji, belum lagi diuji? So orang yang mendapat ujian dan bersabar dengan ujian, diorang ini juga disebut oleh Allah kriteria orang yang beriman. Okay. Apa kaitan tu? Cerita pasal ujian, orang yang percaya pada gaib, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, memberikan infak jalan Allah. Kaitannya apa? Sebab ayat sebelumnya cerita pasal malaikat Harut dan Marut datang sebagai ujian. Ingat? Kan cerita Harut dan Marut, fitnatun, nahnu fitnatun, kami ni ujian untuk kamu. Maka Allah sebut dalam surah Hud, kamu tak boleh nak kira kamu ni beriman kalau kamu ni tak diuji oleh Allah. So, tujuan asal Allah turunkan Harut dan Marut, di samping ajar sihir untuk diferensiate mukjizat dengan sihir, Allah nak suruh peluang terbuka untuk kamu. Kalau kamu bertahan dengan ujian tu, bersabar dengan ujian tu, succeed dalam ujian tu, maka kamu akan dinaik tarafkan sebagai orang yang beriman. Sebab kamu dah diberikan ujian, dan kalau kita berjaya dengan ujian tu, maka diberikan title orang yang beriman. So, sebab itu kaitan ujian dengan iman dalam ayat ni. Penyesalan mereka tidak beriman. Sebab mereka apa? Ujian tu mereka gagal. Bila mana Harut dan Marut hajar sihir, dia buat apa benda? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji.
Dia lakukan chanting, dia lakukan ayat-ayat yang dibaca tu untuk yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara isteri dan suami. So itu tujuan sihir dulu. So kalau kita hari ni tengok masyarakat kita tak boleh tengok kebahagiaan orang lain, itu normal. Sebab zaman dulu pun memang dah ditunjukkan orang tak boleh tengok orang lain bahagia. Dia kena tengok dua bahagian. Pertama adalah pihak yang melihat orang lain bahagia. Yang kedua adalah pihak yang menayangkan kebahagiaan. Dua-dua sebenarnya. Dia sebab hari ini berlaku orang tak puas hati dengan kebahagiaan itu sebab dipamerkan. Kan? Tetapi kalau orang yang mengalami kebahagiaan, yes betul, dia guna dalil, bukankah Allah sebut dalam surah Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Pandai pula orang yang tanya kebahagiaan tu guna dalil tu. Kan dia kata Allah sebut kan bila diberikan nikmat daripada Tuhan kamu, fahaddith. Khabarkanlah, ceritakanlah. Tapi dekat sini tuan-puan sekalian, Allah kata, buatlah apa kamu nak buat, tapi hatta la takuna fitnatun. Allah kata benda, jangan sampai apa yang kamu buat itu mendatangkan fitnah. Yes, betul, salah satu cara untuk menzahirkan syukur, anda cerita kat orang. Tapi janganlah perkara-perkara itu mendatangkan fitnah. Sebab itu fitnah ni, dia punca datang daripada mana? Bila ada sifat melampaui batas dalam sesuatu. So, bila kita go beyond border, tu yang berlaku fitnah tu. So sekadarnya, sebab Nabi diminta oleh Allah, ya Rasulullah, kan aku dah bagi tahu dekat kamu, aku bukan tak sayang kamu bila aku tahan wahyu. Ni cerita surah Duha kan? Aku tahan wahyu tu bukan tanda aku tak sayang. Tapi sometimes Allah tak bagi benda yang kita minta sekarang ni, tuan-puan sekalian, sebab apa tahu? Allah nak bagi kita masa untuk bersyukur masa-masa lampau kita. Sebab ada banyak lagi nikmat masa lampau yang tak sempat kita syukuri. So Allah pause kejap nikmat supaya kita boleh flashback tengok nikmat Allah dah bagi setakat ni untuk kita ucapkan Alhamdulillah, fahadith. Sudahkah kita mampu ucap nikmat masa silam kita? Sebab tu Allah bangkitkan masa silam Nabi dekat dalam surah Duha. Betul tak? Allah sebut apa benda? Fa ammal yatima fala taqhar, saat kamu yatim. Wa ammas wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila bukan, sebelum tu. Apa dia? Dallan fahda wajadaka ailan fa'aghna. Saat kamu sesat, dal, siapa yang bagi kamu petunjuk? Sesat tu bukanlah Nabi tu sesat. Dekat sini maksudnya adalah Nabi ni dia sesak dengan amalan jahiliah kaum-kaum dia. So kamu tak boleh tengokkan kaum-kaum kamu mengamalkan jahiliah. So siapa yang bagi kamu hidayah wahai Muhammad pergi Gua Hira? Siapa yang halakan kamu ke Gua Hira dan melantik kamu sebagai rasul? Saat kamu miskin, siapa yang kawinkan kamu dengan Khadijah binti Huwailid? Maka Allah ambil masa silam Nabi, Allah pause kejap nikmat yang mendatang, supaya apa? Nabi bersyukur dulu dengan benda yang diberi oleh Allah sebelum ni. Bukankah Allah janji, kalau kita bersyukur Allah akan tambah? Betul tak? That's the concept. Ramai hari ni orang baca surah Duha dalam solat sunat Duha, akhirnya lepas solat sunat Duha tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia dah boleh confident, dia dapat rezeki yang banyak. Sedangkan baca surah Duha tu, pelan bertindaknya apa benda selepas solat sunat Duha tu? Banyakkan bersyukur pada Allah. Di situlah kunci untuk ditambahkan rezeki. Betul tak? Terima kasih. Okay. Jadi, apa cerita tadi? Pasal mengucapkan syukur ataupun menzahirkan kebahagiaan. So, boleh tak ada masalah, tapi jangan melampau. Tu je lah. Ni sikit-sikit upload, sikit-sikit cerita, tu tak jadi apa, tu melampau lah tu. Dah setiap inci, setiap saat berumah tangga nak cerita. Kena concern lah juga orang yang masih single. Betul tak? Yang tu macam biasa lah kan tuan-puan sekalian. Benda tu dia jadi, sebab itulah kita hidup bermasyarakat ni. Satu, kita kena perbetulkan banyak konsep kemasyarakatan. Sebab banyak terms-terms yang kita salah tanggap dengan keilmuan kita yang cetek, maka menyebabkan sensitivity tu dihilang daripada dalam kalangan masyarakat tu. So bila sensitivity jatuh, maka bermulalah keruntuhan sebuah peradaban dan sebuah kemasyarakatan. Sebab kita go beyond border. Kita tak alert dengan apa yang orang lain sekeliling rasa. Jangan sampai perasaan ni ada. Perasaan ni ada. Sebab pernah Allah bagi perasaan ni kepada siapa tahu? Samiri. Kan Samiri? Ingat lagi cerita awal-awal surah Al-Baqarah dulu? Samiri ni bukan nama lembu Ramai orang sebut lembu Samiri. Macam nama lembu tu Samiri. Samiri ni nama orang. Kan bila mana Nabi Musa panjat ke lembah Tua kali kedua tu,
lepas dia selamat daripada kejaran Firaun bila dah lintas Laut Merah tu, kan dia kata, Harun, tolong jaga sekejap Bani Israel. Aku nak pergi balik ke lembah tua for the second time. For what? I want to thank Allah. Saya nak ucap terima kasih dekat Allah sebab Allah tolong selamatkan kita daripada Firaun sebelum ni. Tapi kan bila sampai dekat lembah tua tu, anda baca surah A'raf khususnya, Allah tegur Musa kan? Allah tegur Musa sebab apa? Kenapa kamu gopoh meninggalkan kaum kamu di sana? Tapi sebab Musa dah sampai, alang-alang bagi Taurat terus lah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, Allah tegur Musa, kenapa kau gopoh? Jadi Allah bagi tahu siap-siap nanti bila kau balik kau akan jumpa ada seseorang bernama Samiri telah menjadi ujian kepada kaum-kaum kamu. Sebab tu bila dia tahu, dia turun daripada Bukit Tua, daripada lembah tua tu, dia jumpa siapa orang pertama? Dia cari Samiri ke? Siapa orang pertama dia cari? Nabi Harun. Hak tu yang anda pernah dengar dia pegang janggut. Tu. Jadi nak katanya Samiri ni dia buat apa tahu? Dia melampaui batas sensitivity. Orang semua baru selamat. Patutnya sesama kamu berbincanglah nikmat Allah bagi ni. Kita dah selamat daripada orang yang cengkam kita selama ni, yang hina kita selama ni. Tiba-tiba dia buat apa tahu? Dia boring-boring, Musa tak ada, Harun pula take over. Apa yang dia buat? Dia pun kata, dekat badan-badan kita ni kan, dekat diri kita sekarang ni ada banyak emas-emas Firaun. Tahu tak? Dia punya idea tu bagus pada awalnya. Tetapi bila dia go beyond border, jadi sesak akidah. Dia katakan kita ada emas-emas Firaun. Tapi Firaun kan kita benci. Jadi kenapa perlu kita simpan barang-barang milik kepunyaan orang yang kita benci? Tu yang jadi leburkan emas tu. Dia tak nak emas tu ada. Leburkan emas, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dia ambil cairan-cairan emas tu, dia bentuk jadi anak patung lembu. Yang tu yang dia kata, inilah Tuhan Musa. Go beyond border. Tadi cantik dah idea, tak nak ada bersangkut paut dengan orang yang kita benci. So nampak bagus dah kita korbankan harta. Emas siapa tak mau? Tapi Samiri ni idea dah, hancurkan emas yang tidak kita sukai pada orang yang dimiliki oleh orang yang kita tak sukai. Idea nampak cantik. Tapi lepas dia go beyond border, ini Tuhan Musa. Jom sembah ramai-ramai. Tapi nak katanya Bani Israel ni, tuan-puan sekalian, dia orang ini juga memang ada low IQ nanya. Cepat gila dia percaya. Sebab apa tahu? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, dia boleh percaya yang tu Tuhan sebab apa tahu? Bila ada angin datang, bunyi lembu tu. Lepas tu dia kata, lah lembu ni boleh cakap. Bila Musa balik kan, Musa tanya, kenapa kau sembah? Kau tak tengok ke wahai Musa, dia boleh bercakap? Angin pun tiup, bunyi. Lepas tu dia kata, kau try pergi cakap dengan dia, Musa kata. Dia boleh respon tak benda tu? Tiba-tiba dia fikir, lah, macam, lah budak kecil pun boleh fikir benda tu. Nampak tak? Musa kata, kau tak boleh fikir, kau pergi cakap dengan dia, dia respon tak apa yang kamu minta? Barulah dia tersentak benda tu. Tapi sikap Bani Israel, kalau anda baca surah Al-Baqarah sebelum ni, apa dia buat lepas tu? Dia buat menyalahkan Samiri. Kami tak salah wahai Musa. Samiri. Siapa yang kena buang negeri daripada tempat tu? Samiri seorang ya. Kalau ikutkan yang layak kena buang negeri, yang layak kena hukum semua orang sekali. Tapi siapa kena buang negeri? Samiri seorang ya. Sebab bila Nabi Musa dah marah dengan semua, so dia pun kata, bukan salah kami. Tu. Samiri. Apa maksudnya? Bani Israel ni seorang yang suka blame orang lain. Dia tak suka menyandarkan kelemahan-kelemahan tu pada diri sendiri. Dan rupa-rupanya tuan-puan sekalian, perangai ni kekal pada orang yang nak ceritakan pada hari ni tu. Suka blame orang lain. Tahu tak kenapa ayat selepas ni Allah kata la taqulu ra'ina. Jangan sebut ra'ina, tapi Allah kata unzurna. Basic idenya adalah ra'ina, kamu salahkan batang tubuh Nabi yang cakap tak clear, yang cakap macam tak apa nak jelas. Unzurna, anda fokus pada kelemahan anda. Ceritanya pasal Nabi cakap dengar tak dengar. Satu part bila kata Allah kata jangan sebut ra'ina tu sebab yang tu fokus sebab kelemahan Nabi dalam menyampaikan benda tu. Unzurna fokus pada kelemahan sendiri yang anda tak dengar dengan baik. That's the issue. So nampak tak? Satu part menyalahkan orang, satu part fokus kepada kesalahan diri sendiri. Itu yang terbenda kita akan bincang lepas ni. Okay, come back to this ayat. Satu amanu je lah. So kaitan dengan ayat sebelumnya adalah bila Allah bagi ujian, Allah nak suruh kita hadapi ujian tu, bukan lari, dan kita kena berjaya dalam menghadapi ujian. Dan bila mana kita berjaya, di situlah letaknya nilai iman. Lalu Allah asingkan pula satu lagi kategori, wattaqau.
Sebab ada orang yang dia mengalami ujian dan dia berjaya menghadapi ujian tu, kesudahannya dia buat apa? Dia just kata, okay, ujian dah habis, that's it. So bila Allah letakkan part seterusnya, wattaqau ni bermaksud kita takutkan Allah, kita bertambah kesyukuran kepada Allah. So sepatutnya lepas kita tamat ujian, sepatutnya apa yang kita buat adalah kita makin bertakwa, kita bersyukur pada Allah, makin takut pada Allah. That's why Allah kata orang beriman walaupun mereka hadapi ujian dengan baik, tak semuanya berakhir dengan result yang cemerlang. So Allah kata kalau kamu beriman, satu, kamu undergo ujian tu dengan baik, tapi the result itself is kamu kena tambahkan takut kepada Allah, kamu kena tambahkan kesyukuran kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Kamu sendiri kena yakin bahawasanya apa yang Nabi Musa sampaikan, apa yang Sulaiman sampaikan, apa yang Muhammad sampaikan tu semuanya benar. Sebab salah satu rukun iman adalah kamu beriman dengan Rasul, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, Alkitab. Tapi kitab suruh apa? Bersyukur kepada Allah. So bila kita dapat ujian, berjaya tu satu part, kita habiskan ujian tu. Tapi what's next is the big matter. Apa selepasnya itu yang lebih penting. So Allah tuntut apa? Tambahkan takut pada aku. Allah tuntut apa? Tambahkan kesyukuran kamu kepada aku. Sebab siapa yang bagi berjaya hadapi ujian tadi tu? Allah. Tapi apa yang berlaku dekat manusia hari ni? Dia hadapi ujian, dia undergo ujian dengan jayanya, tapi dia rasa macam kudrat dia yang telah menyebabkan dia berjaya hadapi ujian tu. That's the big problem. Dan bila Allah sebut kalaulah mereka beriman dengan bertakwa, la mathubatun. Allah tak sebut mathubatun saja, tapi la ini adalah antara bentuk qasam, bentuk sumpah, ataupun bentuk taukid, penegasan. Allah kata sesungguhnya la mathubatun, aku akan berikan. Mathubah ni mana? Datang perkataan thaw. Mathubah apa benda kat situ? Pahala. Thaw, kan? Thaw tu maksudnya pahala. So Allah kata aku akan berikan dia pahala. Tetapi thawb juga di samping maksudnya pahala, thawbun juga maksudnya adalah pakaian. So Allah kata, satu, kamu beriman, dan kedua, kamu bertakwa. Bukan sekadar Allah nak bagi pahala macam tu, tapi Allah kata pahala itu dipakaikan kepada kamu. That's the how Allah sampaikan ayat ni. So jadi orang bertakwa ni bukan sekadar Allah nak bagi nah, tapi kemuliaan. Macam anda lah dapat pingat medal, kan? Kalau kita menang satu pertandingan, ujian, pertandingan, so anda menang, tuan-puan sekalian. Tapi kalau anda tak dihargai, sebab ialah kadang-kadang kita ada benda yang melayakkan kita dapat penghargaan. Tapi kalau anda tak pas untuk dapat penghargaan tu, maka anda tak layak dapat pingat tu. Tapi cuba anda tengok, pingat tu adakah orang bagi macam tu je, nah ambil pingat? Macam mana nak bagi penghargaan? Dikalungkan benda tu, kan? Orang-orang India, orang Hindu pun dia ada amalan mengkalungkan bunga sebagai tanda kehormatan, kemuliaan. Jadi bila Allah sebut la mathubatun, pahala itu bukan diberikan, bukan bagi medal tu nah, tapi Allah pakaikan pahala tu kepada kita. Min indillah, dan Allah kata pahala itu hanya dari sisi Allah. Kenapa Allah kata minallah saja? Kenapa min indillah? Kenapa tak sebut pahala dari Allah, tapi kenapa pahala dari sisi Allah? Apa beza dua kalimah ni? Minallah, min indillah. Beza? Dari Allah, dari sisi Allah. Maksud? Special. Satu is special. Yang kedua, Allah nak bagi tahu pahala punya urusan ni tak dekat dengan kamu, tapi paling dekat dengan aku. Sisi ni kan maksudnya menunjukkan kedekatan, menunjukkan tersangat dekat. So Allah kata min indillah, urusan pahala bukan pernah diberikan kepada manusia, tak pernah diberikan kepada manusia, tetapi dia tersangat dekat dengan aku. So siapa yang tentukan pahala dan dosa? Siapa yang tentukan pahala dan dosa? Hanya Allah lah, sebab dia dekat dengan Allah. Dan Allah kata tak lain dan tak bukan, bila pahala tu dipakaikan kepada manusia, tidak akan berlaku sebarang keburukan, hanyalah al-khair diberikan kepada dia. Nampak tak? So sebab itulah Nabi sebut, nak hapuskan dosa-dosa yang lampau, bukan sekadar kita istighfar, astagfirullah,
Dalam hadis sahih Nabi sebut benda, nak padam dosa-dosa lampau, banyakkan buat apa? Banyakkan buat kebaikan. So, banyakkan buat pahala. Sebab bila kita buat pahala, Allah kata, aku akan pakaikan dia pahala tu. Dan pahala itu tidak lain dan tidak bukan akan menambahkan kebaikan saja, takkan menambahkan keburukan kepada dia. So, kita ni mungkin banyak dosa, so buruk banyak. So, nak hilangkan buruk tu, di sampai kita istighfar, kita cabut satu persatu, Nabi kata, banyakkan buat baik. Supaya kebaikan itu, bila Allah bagi pahala, dipakai kepada kita, kita jadi baik pula lepas tu. So, dia kena berlaku dua-dua sekali. Tak boleh sekadar istighfar, mohon taubat kepada Allah. Kita kena jadi orang yang banyakkan buat kebaikan. Banyakkan buat kebaikan. Tu yang kata min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. So, penyesalan mereka yang kedua adalah mereka tidak mengetahui. Okey, apa punca mereka tidak mengetahui? Tidak belajar. So, kita sebut mengetahui. So, biasa idea kita adalah tidak belajar lah kan? Tapi, adakah Allah sebut sebab mereka tak belajar? Oh, dia orang tak percaya sebab mereka tak nampak benda tu. Yes, betul. Salah satunya. Lagi? Yes. Dan dah baca tajuk saya hari ni kan? Kalau anda baca topik poster tu, anda akan dapat kaitkan dengan ayat selepas ni. Ayat selepas ni. Isu pertama mereka adalah mereka tak mau dengar dengan baik. Rupanya perintah dengar ni bukan Allah suruh kepada orang-orang tidak beriman je. Hatta kepada Rasul pun Allah suruh dengar dengan baik. Contoh peristiwa Nabi Musa dekat Lembah Tua kali pertama. Tadi cerita Nabi Musa dekat Lembah Tua kali kedua. Kali pertama apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Dia tinggalkan anak bini dia dekat bawah. Ingat cerita tu? Kan? Imkuthu, tinggal kat sini. Sebab apa? Nabi Musa nampak apa dekat atas bukit? Inni anastu nara. Sebab aku nampak api tu. So, dia panjat ke bukit tu dalam fatrah yang lama, letih-letih tuan-puan sekalian. Apa yang berlaku lepas tu? Nudia ya Musa. Allah Azza wa Jal tak ada kat situ. Nabi Musa tak nampak Allah pun pada waktu tu. Cuma dia dengar ada orang seru namanya. So, Allah rangsang apa dekat Musa pada waktu ni? Pendengaran. Allah tak rangsang penglihatan pada Nabi Musa, tapi Allah rangsang pendengaran. Dan bukti Allah rangsang pendengaran walaupun tidak terlihat, lepas Allah perkenalkan ya Musa inni ana rabbuka, sesungguhnya aku Tuhan kamu. So what's next step? Allah nak uji pendengaran Musa, dia dengar ke tak dengar? Fakhla'na alaik, buka selipar. Nampak tak? Betul ke kau dengar ni wahai Musa? Dengar tak tadi aku Tuhan kamu? So kalau aku Tuhan kamu siapa wahai Musa? Kalau aku Tuhan kamu siapa? Okey, now aku nak tengok betul tak kamu dengar? Fakhla'na alaik, buka selipar. Buka kasut tu. Musa buat tak? Buat. Lepas Allah kata, lepas Allah lantik dia sebagai Rasul, wa anakhtartuka, aku pilih kamu, wahai Musa. Apakah perintah pertama lepas dilantik sebagai Rasul? Fastami' lima yuha. Again, isu pasal dengar. Lepas je Allah sebut, aku pilih kamu sebagai Rasul. Dengar. The first thing. Sebelum lantik sebagai Rasul pun Allah rangsang pendengaran Musa. Lepas dapat pelantikan secara khusus official daripada Allah pun, Allah suruh Musa dengar. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kita biasa dengar dengan term sami'na wa ata'na, betul? Kan? Saya tanya anda tuan-puan sekalian, kalau kadang-kadang perintah yang sampai pada kita khususnya berkaitan dengan ketuhanan, perintah-perintah ketaatan, kalau benda tu tak masuk akal, kita kena buat. It seem macam tak masuk akal di peringkat kita. Rasanya kena buat ke tak kena buat? Atau anak kan? So, meskipun tak masuk akal kan? Sebab kalau peristiwa Nabi Musa dekat Lembah Tua ni, kalau baca sampai habis, apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Ada perintah tak masuk akal lepas tu. So, Allah nak tengok Musa ni, betul ke kamu hamba? Kalau kamu hamba, kau dengar. So, kalau kamu hamba, kau dengar, aku suruh. Lepas tu Allah tanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Ui, siapa tak takut malam-malam hari seorang-seorang diri panjat bukit? Dengar pula ada orang seru nama ya Musa. Satu ketakutan dengar suara, yang kedua tang mana pula dia tahu nama aku Musa? Tahu tak? Zaman dulu mana ada name tag? Mana ada metric card? Kan? Tapi tang mana pula dia tahu nama aku Musa? Itu satu keajaiban. Yang kedua tuan-puan sekalian, lepas Allah, satu lagi kan logik kan? Ada dua pencanggahan tau sebenarnya.
Kali pertama Musa dengar Allah suruh buka selipar tu, kenapa dia buat? Bukan sebab, ada satu kata sebab dia dah percaya yang Allah tu Tuhan. Yang kedua, waktu tu ada setengah ulama mengatakan dia belum percaya Allah tu Tuhan. Waktu tu. Tahu tak sebab apa? Sebab ingat lagi tak saya kata, sampai ke bukit dalam keadaan letih, tiba-tiba ada orang seru nama. Anda rasa apa? Bila ada orang seru nama anda tiba-tiba, rasa apa dalam diri anda yang dengar suara tu? For sure lah rasa takut. Okay, let's say Cik Yusof, saya ambil pisau tajam, saya hulur dekat, saya acu dekat Cik Yusof, kan? Lalu saya kata, keluarkan duit semua, bagi semua duit. Pisau dekat anda, tengah diacu kan? So orang yang diacukan pisau rasa apa? So dia buat tak masa tu kalau saya kata keluarkan duit, semua duit? Dia buat tak? Sebab apa dia buat? Sebab dia takut. So kenapa Musa buat buka selipar? Sebab apa? Dia takut. Tu satu lagi logik yang mengatakan kenapa Musa buat. Dia jadi start tenang bila mana Allah kata wa ana akhtartuka tu, bila aku pilih kamu sebagai rasul tu. Dan ketenangan yang kedua yang berlaku pada Nabi Musa adalah bila mana Allah tanya dekat Musa tu, apa dekat tangan kanan kamu tu Musa? Saya nak tanya, kalau Allah tak tanya pun apa dekat tangan kanan dia, Allah tahu tak tu tongkat? Allah tahu tak tu tongkat? For sure Allah tahu. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa Allah tanya? Dia nak Musa selesa. Yes, sebab tadi babak serius. Aku Tuhan kamu. Buka selipar. Aku pilih kamu sebagai rasul. Dengar. Dia cerita dia syadid tadi, keras. Wa aqimis salah tali zikri. Dirikan solat untuk ingat pada aku. Dia nada dia keras. Dan satu lagi bukti nada dia jadi lembut, tuan-tuan sekalian. Awal-awal Allah dahulukan ya Musa inni ana rabbuka. Tapi masa nak tanya apa dekat tangan kanan tu, dia jadi terbalik. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa tu kat ujung pula sekarang. Okey, contoh tahu tak kenapa jadi Musa jadi selesa dengan perkataan tu? Contoh. Rafiq kan? Rasanya tak lupa lagi nama. Rafiq kan? Rafiq, contohnya Rafiq, ustaz nak suruh Rafiq minum air. Tapi Rafiq cuba bezakan dua arahan ni. Mana Rafiq lebih suka dengar? Rafiq minum air. Minum air Rafiq. Second. Kenapa second? Keras arahan. Tuan-puan sekalian, saya bukan buat-buat nada tu tau. Anda try sendiri, anda letak nama dekat awal, satu anda letak nama dekat akhir, anda boleh differentiate mana lembut, mana keras. Bila part Allah nak sampaikan elemen tauhid, Allah dahulukan nama kat depan. Wahai Musa, inni ana rabbuka. Okay? Tapi part untuk Allah nak bagi keselesaan untuk terima arahan daripada Allah, Allah terbalikkan. Ya Musa tu hujung. Okay? Apa dekat tangan kanan kamu tu Musa? Dia beza tak kalau Musa, apa dekat tangan kanan kamu tu? Macam keras kan? Macam nak minta bagi arahan kan? So bukti Nabi Musa sangat selesa dengan Allah. Cuba anda tengok Musa jawab macam ni. Qala hiya asaya, ini tongkatku. Tapi anda tahu tak? Bukankah itu sudah menjawab soalan? Sebab soalan Allah tadi apa benda? Apa dekat tangan kanan kamu? So jawapannya sepatutnya apa benda? Ini tongkat. Jawab soalan tak? Takut lagi tu kan? Kalau tak jawab macam takut lagi tu. Dia masa jawab soalan tak kalau kata ini tongkat? Tapi nak katanya Musa tak jawab macam tu je. Musa dijawab mana? Atawakkau 'alaiha, santai aku bertongkat dengan dia. Allah tanya ke fungsi tongkat tu. Kenapa Musa cakap? Musa dah selesa. Sometimes ahushu biha ala ghanami. Aku pukul-pukul daun untuk bagi kambing yang aku makan. Allah tak tanya apa fungsi tongkat tu. Tapi kenapa Musa cerita? Sebab dia selesa. Okay. So cerita pasal dengar ni, kembali pada cerita pasal dengar sebab kita nak masuk topik balik. So dengar ni apa kaitan dia tuan-puan sekalian? Kita okey. Oh, Allah tanya apa kat tangan kanan, Musa pun cakaplah tongkat, dia pun cerita fungsi dia sikit-sikit. Dan anda perasan tak, bukti Musa dia nak goreng lagi apa cerita pasal tongkat tu tuan-puan sekalian. Akhirnya tak ada idea, dia pun kata ma'aribu ukhra, DLL. Dan lain-lain. So, yes, ma'aribu ukhra dan lain-lain. Ukhra, lain-lain. So, kalau kita nak tulis DLL dekat WhatsApp sekarang ni, kena letak quotation Musa. Dia dah guna dulu dah tuan-tuan sekalian sebelum kita. Oh, bagi kredit sikit lah tuan-tuan sekalian.
Okay, bagi kredit sikit. Nabi Musa guna dulu. Surah Toha ayat ke-18. Tak salah saya. Okay, dia dah cerita pasal benda tu. Dia nak panjangkan lagi. Sebab dah nak bukti selesa sangat dengan Allah pada waktu tu. Tapi apa je yang anda boleh cerita dengan sebatang tongkat? Itu cuma sebatang tongkat. Anda boleh cerita, anda bertongkat, anda pukul daun. Nak panjang lagi, ma'aribu ukhra, DLL. Dan lain-lain. Nampak tak? So, itu tak selesa. So, bila Musa dah selesa, Allah kata, oh, tongkat. Bukan aku tak tahu pun. Saja tanya je, kan? Tapi Allah tak cakap macam tu lah. So, Allah pun sambung lagi, qala alqaha, ya Musa. Campak tongkat tu, wahai Musa. Allah tak sebut, wahai Musa campak tongkat. Tapi, campak tongkat tu, wahai Musa. Kan lembut sikit? Dua kali dia buat. Again. Campak tongkat tu, wahai Musa. Dan apa yang berlaku lepas tu, tuan sekalian? Oh, campak je. Fa'alqaha, dia pun campak. Tapi apa yang berlaku, tuan sekalian? Lepas dia campak tongkat tu, tongkat dia jadi apa? Hayyatun tas'a. Hayyatun tu apa? Ular. Dan tas'a dalam keadaan macam ni. Tak terpacak, bukannya statik, tapi bergerak dengan lincah sekali. Anda baru nak tenang tadi kan? Tiba-tiba campak tongkat tukar jadi ular. Dan ular tu bergerak dengan lincah pula tu. Takut balik. Tak, tadi okey kan? Nak campak tongkat tu je isu dia. Allah suruh tenang. Tapi tiba-tiba kita dah cukup rasa takut dah. Dengan tongkat kita dicampak jadi ular. Kalau ular tu tak bergerak pun kita dah takut dah, teman sekalian. Ini ular tu bergerak. Kita rasa benda tu paling menakutkan setakat ni kan? No, that's not it. Ada perintah seterusnya lagi. Khuzha. Pegang. Hak tu tak ada khuzha ya Musa. tu tak ada. Yang tu tak ada ya Musa lepas tu. Kita dah rasa, so sekarang ni anda tahu kan, peristiwa tongkat Musa jadi ular bukan waktu dia berhadapan dengan tukang sihir. That's not the first time. So waktu dia berhadapan dengan tukang sihir tu, dia dah tahu dah mukjizat dia, tongkat tu boleh jadi ular. So first time kan berlaku kat depan tukang sihir. First time dekat lembah tua tu lagi. That's the first time berlaku peristiwa tu. Tapi Allah differentiate. Kenapa dalam surah Qasas, surah Syu'ara Allah bagi tahu Nabi Musa pun terkejut ular tu? Bukankah dia tahu yang pasal ular tu? Tongkat dia boleh jadi ular. Tapi kenapa Musa si terkejut? Sebab apa? Sebab tadi Allah sebut hayyatun. Ular tu dan sebutan hayyatun. Surah Syu'ara Allah sebut tak jadi hayyatun, jadi thu'ban. Pun ular juga. Sebab tu Musa terkejut. Sebab tadi dia setengah tu kalau kita faham, hayyatun ni ular sawa. Lebih kurang. Besar lah tu kan. Ular sawa biasa statik je, tak gerak mana. Anda lari, anda boleh menang dengan ular sawa. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, ni ular sawa yang aktif. Lepas tu Allah suruh pegang. Boleh buat kalau anda Musa. But sometimes benda tu kalau tak masuk akal, tapi kalau anda sedar posisi kita semua ni, bukan anda je, kita. Kalau kita sedar posisi kita adalah hamba dan Allah tu Tuhan, walaupun tak masuk akal, taat is always number one. Why? Kenapa Allah sebut khuzha wala takhaf? Pegang, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Betul ke? Saya baca ayat tu. Sanu'iduha siratahal ula. Aku jamin kau pegang ular tu, dia akan kembali pada bentuk asal. Okey. Perasan tak tiga susunan tu macam fishy sikit? Pegang, jangan takut. Aku pasti akan kembali pada asal. Okey, anda pernah try bungee jumping ataupun flying frog? Flying frog? Pernah try? Pernah tak try bawa anak anda pergi kat Sawi Legun yang tinggi gila punya gelongso tu, nak pergi air tu? Kerana budak takut kan? Tapi macam mana galakan seorang ayah nak suruh anak turun flying frog ataupun turun gelongso tinggi tu? Contoh kan, okey, budak ni, kanak-kanak ni, anak kita, dia dah tengok dah, wah bestnya flying frog kan? Seronok. Sebelum dia naik dekat atas tu, dia seronok. Ui, bestnya. Dia tengok dekat dalam video waktu ayah dia nak ajak pergi Sawi Legun tu sekalian, dia kata, oh bestnya, ada gelongso macam tu. Nak kata seronok. Tapi bila dia berada kat tempat tu, dekat atas tu khususnya, apa yang berlaku? Dah menggigil dah. Dah pakai peralatan. Okey, sebagai seorang ayah yang baik, nak suruh anak turun, kan? Anda rasa susunan mana ataupun ayat mana yang lebih tepat antara dua ni? Jangan takut, turun. Ataupun
turun jangan takut. Anda rasa turun jangan takut? Apa masalah budak tu tak nak turun sebenarnya? Bukan sebab turun tu, sebab dia dah nampak keseronokan bagi turun tu. Kan? Masalah terbesar dia adalah takut tu. Seorang ayah yang baik, dia kena selesaikan apa isu terbesar anak dia dulu. Betul tak? So, sebenarnya sepatutnya jangan takut turun. Betul? Tapi kenapa Allah macam terbalik kan? For sure lah orang yang tengah nampak ular dalam keadaan tengah bergerak-gerak, isu terbesarnya adalah takut sekarang ni. Patutnya Allah pesan jangan takut, pegang. Aku akan kembalikan dia pada bentuk asal. Kan betul macam tu? Kan? Tapi kenapa terbalik? Kenapa pegang dulu baru jangan takut? Sebab yang ni mahal. Sebab tuan-puan sekalian, kenapa jadi khuzha wala takhaf? Sebab Allah nak kata nombor satu and always be number one, ketaatan dulu. Ketaatan is always number one. Dan apa yang kamu rasa jatuh nombor dua. Faham? Faham tak faham? Dalam sebuah ketaatan sentiasa nombor satu. Apa yang kita rasa jatuh nombor dua. Faham tak faham? Saya bagi contoh lagi mudah nak faham. Solat. Pernah tak dalam hidup kita, dalam satu kehidupan kita setakat ni, pernah tak rasa malas nak solat? Saya tahu sekarang ni semua jadi rajin dah, Alhamdulillah. Dulu bila kita pergi kelas fardu ain dulu kan, ustazah kata tinggal solat neraka kan, gitu kan. Tapi still tak rasa malas. Pernah tak rasa malas nak tunaikan solat? Saya mengaku saya pernah rasa. Anda nak mengaku tak sekarang? Saya pun pernah diuji masalah tu dulu kan. Jadi tuan-puan sekalian, adakah apa yang kita rasa pada waktu tu boleh menggugurkan kewajipan solat? So nak kata bila datang perintah, wajib sebagai seorang hamba kena turut perintah tu. So bila Allah mendahulukan khuzha dan kemudian wala takhaf, itu adalah signal Allah nak bagi tahu apa yang kamu rasa dia jatuh carta nombor dua. Tapi bila aku bagi perintah, ketaatan is always number one. Kau dengar je kau kena taat. Apa yang kau rasa jatuh nombor dua. Sebab tu kalau solat teman sekalian, rasa malas, oh tak apa malas hari ni, Allah pun bagi pelepasan. Oh tak apa hari ni dibebaskan kamu daripada kewajipan solat. Oh kalau macam tu tiap-tiap hari tak payah solat. Sebab malas sebenarnya tiap-tiap hari. Tapi apa kita rasa teman sekalian, dia tak akan pernah menggugurkan kewajipan untuk taat pada perintah Allah. Sebab itu Allah tak sebut la takhaf khuz. Tapi Allah kata khuzha wa la takhaf. Sebab obedience, ketaatan is always number one. So kalau anda perasan tadi, saya boleh sebut dua. Ada nombor tiga sebenarnya. Yang sanu'idu hasiratan hula tu Allah jawab dah. So Allah tak nak suruh kita ni taat membetul-tuli. It all begins dengan trust, keyakinan kepada Allah. Kan Allah dah jamin kau pegang kembali pada bentuk asal. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, kita nampak, oh ini sekadar modul ular je kot, Allah nak bagi tahu dia punya mukjizat adalah tongkat tu boleh jadi ular. But no actually. Rupa-rupanya taat nombor satu, apa yang kita rasa nombor dua, dan trust tu nombor tiga. Inilah tiga bekal yang Nabi Musa akan bawa bila berjumpa dengan Firaun lepas ni. Sebab ayat 24 surah tu, kita nampak macam, oh ini kot cerita terakhir dekat lembah Tua. No. Perintah terakhir lepas Allah lantik Musa sebagai Rasul, ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu je Allah nak bagi tahu dekat lembah Tua tu sebenarnya. Pergi jumpa balik dengan Firaun. Tapi bukankah Musa berada di posisi yang dia boleh question apa yang Allah suruh tu? Betul tak? Kenapa boleh question? Dia ni tuan-puan sekalian 10 tahun lepas. Ni cerita zaman Nabi Musa ni. 10 tahun lepas dia 10 tahun dekat Madian tu. Anda pernah dengar cerita dia dekat Madian kan? 10 tahun dia dekat Madian tu, dia dapat visa kerja 10 tahun. Dengan siapa? Kata Kelantan top 2 dia. Apa anda kata Nabi Syuaib ya? Allah sebutkan nama Syuaib dekat dalam tu. Allah sebut Aba Syaikhun Kabir. Ayahku Syaikhun Kabir, orang yang tersangat tu. Saya tahu dalam terjemahan ada buat bracket Nabi Syuaib. Tetapi tuan-puan sekalian, saya proof 2 hujah je untuk mengatakan itu bukan Syuaib. Bukti jelas, dalam surah Hud Allah pernah sebut nama Nabi Syuaib. Tapi kenapa tempat ni Allah tak sebut nama Syuaib?
Faham tak? Dalam Quran Allah pernah je mention nama Syuaib tu. Tapi kenapa dalam babak dekat Madian Allah tak mention nama dia? Takkan Allah nak sembunyikan nama Syuaib? Syuaib pun Rasul. Satu. Dua, Nabi Syuaib tidak termasuk dalam golongan 4 orang Nabi yang diturunkan kepada masyarakat Arab. Dan dia berbangsa Arab. Kan ada 4 orang Nabi diturunkan kepada orang Arab dan dia pun berbangsa Arab. Antaranya Musa, Muhammad, orang Arab. Saya tak ingat 2 lagi. Kalau siapa ingat boleh beritahu saya. Okay, tapi Nabi Syuaib tak termasuk dalam 4 ni. So kalau kata benar itu Nabi Syuaib, maka logiknya waktu Musa jumpa dengan dia, bila anak dia panggil datang rumah tu, patutnya Nabi Musa perlukan mutarajim, menterjemah. Sebab Musa dengan bahasa, kalau kata itu Syuaib, bahasa Syuaib dengan Musa dah totally different. So did Allah mention about ada mutarajim antara Musa dengan Nabi Syuaib? Nampak tak? Biasanya nak tawar anak, anda mesti kena kenal dan anda selesa nak bercakap dengan orang yang nak bercakap tu. Sebab kesudahannya orang tua tadi dia tawar salah seorang anak dia. Takkan anda nak tawarkan anak anda pada stranger baru jumpa sehari. Dan bahasa tu lain pula dengan anda. Ustaz, Nabi Syuaib hidup dengan Syuaib hidup zaman Hud, Ustaz. Bukan. Dalam surah Hud. Oh, Dalam surah Hud Allah pernah mention nama Syuaibun. Surah Al-An'am pun ada disebut nama Syuaibun. Nama dia jelas terpampang. Tapi kalaulah nama Syuaib dah pernah dipilih oleh Allah untuk dipampangkan dengan jelas dalam surah lain, kenapa dalam surah tu Allah tak mention nama Syuaib? Dan zaman dia hidup pun sama ke jauh tak? Hak ni kena buka peta tu. Dia biasa dekat masjid-masjid surah-surah lama ada. Dia ada ceritalah pasal salah silah Nabi tu sampai Nabi Muhammad tu. Adalah kerangka tahun yang di-expect ataupun dijangka. Sebab Musa bukan orang Arab, kan? Musa balik Israel. Musa orang Arab. Orang Arab, dan maksud saya adalah orang yang boleh berkemampuan bercakap bahasa Arab. Dia sendiri adalah orang yang boleh bercakap bahasa Arab, Nabi Musa. Jadi Syuaib bukan orang Arab. Jadi di situ tidak ada mutarajim. Macam mana pula dia boleh bahasa Arab, Ustaz? Dia diutuskan untuk bebaskan orang Israel daripada Firaun. Logiknya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Waktu orang Yahudi baca Taurat tu, tuan-tuan sekalian, waktu Nabi sampai berjumpa orang Yahudi, orang tu orang apa pada waktu tu? Orang Arab. Dan waktu tu juga berkomunikasi dengan Nabi Muhammad juga dalam bahasa Arab. Nampak? Nabi Muhammad sampai kat Madinah kan jumpa orang Yahudi yang digelar sebagai ahli kitab. Kan mereka kan bercakap dengan Nabi dalam bahasa apa? So that's the issue. So saya tak ingat kalau saya jumpa balik hadis tu, ada 4 orang Nabi yang diturunkan dalam kalangan masyarakat Arab. So, ya. Yeah. Jadi macam mana boleh sampai hari ni kisah tu jadi macam maklumat umum itu adalah Nabi Syuaib? Sebab tu kita ni dari sudut ini kalau tengok pendekatan Tadabbur Center, benda yang Allah diamkan kita tak banyak fokus kat situ. Tak mustahil Allah tak boleh sebut nama Syuaib. That's the issue. Kan? Sebab surah lain Allah sebut nama Syuaib. Okay? But memang ada yang mengatakan itu Syuaib. Ada juga pendapat-pendapat mengatakan itu Syuaib. Sampai ada dalam terjemahan kita letak dalam Quran itu Syuaib. Tapi saya sendiri ambil pendapat apa yang Allah diamkan tak pasti, kita tak payah pegang. Okay, tak payah pegang. Ustaz, sekiranya seorang Nabi berjumpa dengan seorang lagi yang juga Nabi, adakah mungkin dia tahu itu Nabi ke dia mungkin tak tahu? Macam Musa Khidir. Wallahu ta'ala alam. Sebab kalau macam Khidir dengan Nabi Musa tu Allah bagi hint di ibadina rahmatan, tapi dalam surah anda tak akan dapat cerita Nabi Musa Nabi Khidir ni full version kalau anda tak buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tu anda akan tahu cerita full version. So macam dua orang ni Allah cuba bagi tahu Khidir tu adalah ibadina rahmatan, satu hamba kami yang diberikan rahmat. Wallahu alam, ada ketidak rasa macam Allah bagi glitch kepada Rasul tu, dia tahu bila berjumpa tu itu juga Nabi. Wallahu ta'ala alam, saya tak berapa nak pasti. Okay? But again, kembali pada isu tadi, walaupun nampak macam tak masuk akal, tetapi bila Allah datangkan perintah, dengar. Dan cerita ni kita nampak tadi dalam surah Al-Baqarah, kita bincang awal tadi, nampak macam orang yang tak beriman je kena dengar, orang yang tak bertakwa je kena dengar. Tapi isunya benda ni Allah suruh para anbiya pun kena dengar sekali. Dan mereka menunjukkan macam mana akhlak menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Nabi Nuh, Nabi Musa,
Nabi apa lagi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Dia tak akan pernah argue dan dia akan just buat sebab Allah suruh. Itu je. Macam kita ni kalau nak buat sesuatu, macam mana? Bila? Kenapa? Macam perangai siapa ni? Yes, you know that. So kalau anda ada perangai macam tu, tahulah mewarisi sikap siapa tu. Kan? Kan Bani Israel kan Allah suruh apa je, cari Baqarah je pun. Yang kita tanya soalan menyusahkan diri tu apa? Kan? Jadi itu sekalian, kembali pada ayat ini tadi. So Allah bagi kebaikan dan mereka tidak mengetahui sebab punca awalnya adalah mereka tidak mendengar. Dia orang tak suka nak buka telinga ni. Dan nanti kita akan jumpa kenapa reason dia orang tak mahu nak dengar. Apa sebab mereka tak nak dengar apa yang Nabi cakap ni? Apa yang Musa cakap, apa yang Nabi cakap, mereka tak mahu nak dengar. Okey, kenapa dia orang tak nak dengar? Okey, lepas ni kita jumpa. Dan tuan-puan sekalian, ayat seterusnya Allah sebut dalam ayat 104 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Okey. Saya nak sebut dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang, anda biasa tak baca dalam Quran ada anda jumpa ya ayyuhannas, ya ayyuhallazina amanu. Lagi apa? Ya apa lagi? Contohnya itulah ya ayyuhallazina amanu tu. Kata Ibnu Mas'ud, antara pendapat yang popular tentang ya ayyuhallazina amanu ni, dia kata apa? Ibnu Mas'ud, mana pendapat Ibnu Mas'ud tu? Sekejap, saya tak jumpa pula. Okey, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau Allah sebut, Ibnu Mas'ud menjawab, apabila kamu mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka bukalah lebar-lebar telingamu. Ni kata Ibnu Mas'ud. Buka lebar-lebar telingamu kerana sesungguhnya hal itu merupakan kebaikan yang diperintahkan atau kejahatan yang dilarang. So Ibnu Mas'ud kata kalau kamu dengar je ayat tu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, first kali buka telinga besar-besar. Sebab dekat situ akan ada dua benda yang akan berlaku. Pertama, Allah nak bagi tahu kebaikan yang diperintahkan. So ada perintah tu, apa kebaikan dia. Yang kedua adalah Allah nak bagi tahu apa kejahatan pada benda yang Allah larang. Saya ulang ya ayyuhallazina amanu, Allah nak bagi tahu satu kebaikan di sebalik benda yang diperintahkan, dan ya ayyuhallazina amanu juga tujuannya adalah untuk bagi tahu kejahatan bagi benda yang dilarang. Itu dua tujuan kata Ibnu Mas'ud. Apa jua ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan buka telinga besar-besar. Dengar elok. Sebab ada kebaikan pada yang diperintahkan, ada keburukan pada benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah nak sampaikan daripada ayat ya ayyuhallazina amanu. Baik. Lalu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Jangan sebut ra'ina. Tapi sebutlah unzurna wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Sebab tu saya kata tadi ayat atas tadi ada kaitan dengan dengar. Sebab ayat lepas tu Allah kata, Allah perintahkan untuk wasma'u, dengar molek. Baik. Kalau siapa yang follow kelas tadabbur surah Al-Baqarah saya daripada awal siri 1 sampai 17 pada hari ini, anda mungkin dah tahu dah ini kali keberapa Allah sebut perkataan wasma'u. Tapi kita mungkin tak fokus kan. Nak kira wasma'u tu berapa kali kan. Tapi kalau kita pernah baca betul-betul meneliti setiap satu kalimah yang Allah guna, wasma'u ni ini adalah kali kedua. So this is the echo yang Allah keluarkan. The first time kita jumpa perkataan wasma'u ni adalah pada surah Al-Baqarah ni, kat depan ni. Ini ayat 104. The first time kita dengar perintah wasma'u, the first time dalam surah Al-Baqarah adalah pada ayat 93. Wa idh aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ni wasma'u tu saya bulat tu. Wasma'u. Ni cerita pasal apa ni? Ingat lagi tak cerita pasal ayat ni? Cerita pasal Allah angkat bukit Tur atas Bani Israel. Dan Allah suruh dengar apa yang Nabi Musa sampaikan daripada Taurat tu. So anda ingat lagi tak apa saya punya punchline ayat ni? Kenapa Allah sampai ancam bukit Tur Sinai tu atas kepala dia orang, dan Allah perintahkan lepas Allah angkat atas kepala dia orang tu, dengar apa Nabi Musa nak sampaikan daripada Taurat. Apa signifikan dia? Sebab Allah nak bagi tahu Taurat yang Nabi Musa nak sampaikan itu lebih besar daripada gunung. Sebab itulah kita baca dalam ayat lain, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Macam mana? Law anzalna hadzal Qur'an la 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Bila diturunkan Quran kepada gunung, apa berlaku kat gunung? Hancur. Nak kata apa? Setiap kitab-kitab yang Allah turunkan ini, kan, kisah Nabi Musa pun cerita pasal bukit tak? Cerita pasal Quran pun cerita pasal gunung juga, Jabal. So Allah nak bagi tahu apa yang Nabi Muhammad, Nabi Musa sampaikan daripada kitabnya itu, dia punya pengisian lebih besar daripada gunung. Sebab tu Allah sampai angkat gunung nak ancam dia orang. Sebab benda yang Nabi Musa nak sampaikan tu lebih besar daripada gunung tu. Perintah untuk dengar apa yang Nabi Musa cakap tu lebih besar daripada kamu lihat gunung yang besar gedabak tu. Nampak? So sebab tu Allah perintahkan kita, Quran ni tuan-puan sekalian, kalau ada perasan, dia bukannya untuk Allah dalam Quran, Allah tak sebut pun banyak pasal kena baca. Tapi Quran ni untuk dia apa? Didengari. Tapi tuan-puan sekalian, silap kita dengar sajalah ini. Patut Ustaz kita dapat mampu dengar dan faham. Yes. Sebab kita dibiasakan dengan, kalau kita dengar Quran ni time bila? Time kat kedai mamak. Kan? Tahu kenapa kedai mamak? Kedai mamak kan hari ni kan, dan nampakkan dia punya keislamikan kedainya tu, nak menolak keraguan bahawa ini adalah kedai India ke kedai mamak. Maka dia pun letaklah pasal Quran kat situ. Anda perasan tak? Dia punya design sama je. Belakang tempat cashier tu ayat kursi. Lepas tu pasal Quran. So orang pun tak ragu nak mai kedai tu. Kan? Tapi ada cara lagi mudah lagi kalau nak tahu betul ke tidak kedai mamak tu. Anda tengok hari raya. Kalau anda tengok hari raya, tuan-puan sekalian, di Pabali dia tutup, anda faham lah tu. Betul. Kalau anda tengok di Pabali dia tutup tu, something lah tu. Hari raya dia boleh pergi buka pula. Bulan puasa pun dia pergi buka juga. Tapi di Pabali tutup. Dia satu. Something fishy right there. Okay. So tuan-puan sekalian, dia nanti kena ban ke rakaman ni? Macam isu resis lah, Astaghfirullahalazim. Bukan. Just kadar berhati-hati. Sebab halalan tayyiban tu wajib cari. Kan? Okay, baik. Apa cerita tadi? Quran didengari. Quran didengari tuan-puan sekalian, bermakna, sebab itulah, kalau kita dengar dengan kefahaman, macam Cik Yusof sebut tadi, sebab kita sekarang ni sepatutnya dah sampai pada satu tahap kita dengar dan kita boleh faham. Tapi sebab kita punya kebiasaan dekat Malaysia pada hari ini, kita akan disesak oleh mak ayah untuk apa tahu? Baca habis khatam, hafal. Betul? Kita didesak untuk ke arah tu. Tapi tak ada pun yang ibu bapa ataupun jarang-jarang, bukan tak ada, jarang-jarang ibu bapa yang suruh anak-anak dia ada satu juhud yang sangat tinggi. Juhud ni usaha yang sangat tinggi untuk dia cuba untuk faham. Saya tengok macam latest one, saya terinspirasi sebab mungkin saya nak buat juga macam kepada anak saya. Ustaz Hariri, kenal tak? Ustaz Hariri Jakim kan, yang jadi moderator TV1 tu biasa kan, forum perdana tu. Dia kata anak dia dah khatam sekali, tapi kali kedua dia suruh anak dia baca Quran tu, lepas baca tu dia tak suruh anak dia cepatkan habis. Tapi dia kata, at least saya nak mulakan dengan anak saya wajib baca terjemahan pada setiap ayat yang dia baca. So kita mulakan dengan terjemahan dulu, slowly ya. Sekarang ni pun banyak rakaman-rakaman Quran yang dah ada terjemahan, in English or in Malay, dah ada dah pun. Tapi anda akan dengar benda tu macam lambat lah, bila nak habis ni. Baca pula mendayu-dayu, kenangkanlah. Dia punya terjemahan tu penuh feel tu. Memanglah slow. Sebab itulah anda baca tak yang posting Tadabbur Center tu, yang pasal jangan baca Quran cepat sangat tu. So sebab bila kita nak cepat, kita tak akan boleh dengar dengan baik. Perasan tak ada seorang lecturer tu ataupun seorang tengah pengajar, dia cakap laju sangat. Sometimes anda pun tak boleh nak grab the idea. So Quran anda kena dengar dengan teliti. So memerlukan anda membaca dengan, bukanlah slow. Ni baca slow pun tak kok cetong bawah. Kan? Dia kena baca tu sekadarnya sampai kita boleh dapat setiap apa benda yang kita baca. Okay. Kalau gitu tuan-tuan sekalian, Ustaz, boleh tak Ustaz baca dalam solat? Slow sentuh. So anda baca macam tu, memang sekali tu je lah anda jadi imam dekat dalam solat lepas tu. Kalau tambah-tambah Ramadan, baca sepatah, memanglah anda kena pecat lah jadi imam lepas tu. Sebab imam kan hari ni orang suka laju. Sebab apa? Sebab itu culture Malaysia. Tapi kita lah orang yang kena beri this culture ataupun tradition tu. Sebab Quran ni too valuable lah untuk kita lepaskan just baca macam tu. Terlalu berharga untuk dilepaskan dengan sekadar baca dan tidak difahami.
Tahu tak kenapa Allah sebut ayat-ayat? Ayat ni apa dah? Ayat Quran. Tahu tak? Ayat Quran. Ramai kita faham ayat tu macam sentences. Tapi actually ayat datang perkataan ayah. Ayah ataupun tawarbutah. Ayatan. Ayatun. Apa maksud ayatun? Tanda. Tanda ni tuan-puan sekalian, kalau anda buat tanda, it obvious or not? Obvious. Anda buat satu karangan, titik. Obvious tak? Obvious. Koma. Obvious tak obvious? Tanda tu obvious. Sama juga dengan Dabatul Ar punya kerja waktu akhir zaman nanti. Dia akan letak apa? Ayat, tanda. Dan sampai jelas tanda yang dibuat oleh Dabatul Ar itu, Dabatul Ar ni makhluk yang muncul lepas matahari terbit daripada barat. Okey, untuk kita tanda apa dekat orang dekat kepala, dekat dahi orang kafir, kafir. Dia tanda kafir tu. Nak katanya betapa obviousnya tanda yang dibuat oleh Dabatul Ar itu, satu makhluk yang berterbangan pada waktu duha tu, dia buat tanda sampai orang nak describe sifat orang lain tu, tanda tu mengalahkan sifat-sifat lain. Contoh kan, kalau anda nak describe tentang seseorang, anda pun katalah orang tu tinggi lampai, tak? Orang tu kulitnya sawo-sawo matang. Anda pun kata dia punya badan tak gempal, tak kurus, kan? So anda akan cerita itu sifat-sifat manusia kan? Tapi nak kata tanda yang dibuat oleh dabah nanti dekat akhir zaman, tanda tu mengalahkan sifat lain. Handsome macam mana pun tuan-tuan sekalian orang tu, orang tak cakap-cakap dah orang tu handsome. Dia kata apa tau? Saya, sebab ceritanya pasal pengembala kambing, nak beli kambing. Tapi dia tanya, kau beli kambing ni kat mana? Dia tak sebut, saya beli daripada pengembala yang duduk kat ujung kampung. Dia tak kata pengembala yang handsome orangnya, dia tak cakap macam tu. Dia cakap macam mana? Saya beli daripada pengembala yang bertanda di dahinya. Sebab ayat jelas. Tapi apa yang kita buat pada ayat Quran hari ni? Kita baca tapi tak jelas. Supposedly when we hear about Quran, sepatutnya kita jadikan dia betul-betul ayat yang menjadi tanda dan jelas pada diri kita. Kan? Ayat ni juga banyaklah tanda-tanda kebesaran Allah pun ayat juga. Jangan sekadar faham ayat tu ayat Quran saja. Ayat juga banyak konotasi yang Allah sebut dekat dalam Quran. Bukan sekadar ayat yang kita baca tu saja. Tapi kebesaran Allah kat sekeliling kita tu pun, itu pun adalah ayat. Kan? Ayat. Okey, baik. Sambung. So ini kali ke dua. Dalam ayat 104 tadi, kali kedua kita dengar perkataan wasma'u. So the echo comes here. So first time Allah sebut wasma'u, cerita pasal dari diangkat bukit Tur ke atas kepala mereka. So Allah suruh dengar apa yang Nabi Musa sampaikan daripada Taurat. So how big risalah yang Allah bagi pada 4 orang Nabi tu. Bukan 4, 5. 5 orang Nabi kan dapat risalah. Seorang lagi Ibrahim, jangan lupa. Ibrahim juga dapat suhuf Ibrahim wa Musa kan? Seperti mana Musa dapat suhuf, Ibrahim juga dapat suhuf. Okey, baik. So tuan-tuan sekalian, kembali pada ayat tadi. Apa yang Allah maksudkan wahai orang yang beriman? La taqulu ra'ina. Ra'ina dalam terjemahan anda boleh saya tahu tak apa benda maksud ra'ina? Terjemahan anda. Ra'ina. Terjemahan anda dekat dalam Quran tu, dia tulis apa? Ra'ina. Perhatikan kan? Okey, baik. Ra'ina ni dia mohon kepada show some courtesy ataupun show some care or concern. So bila sebut ra'ina, yang dia kata macam ni, wahai orang yang beriman, jangan, Allah kata jangan sebut show courtesy ataupun show some care for me, show some concern for me. Faham tak? Ra'ina ni macam minta concern, minta kasih sayang, attention. Dia bukan attention sebenarnya, dia macam minta layanan baik. Gitu. Courtesy yang kita minta layanan baik kan. So bermakna kalau dia sebut benda ni, bukankah macam dia menyalahkan orang yang sedang bercakap? Nampak tak? Bila dia sebut show some courtesy to us, bermakna apa yang dia nak sampaikan, orang tu sebelum ni waktu dia bercakap macam tak bagi courtesy pada dia orang. Macam tak tunjuk concern, tak pernah tunjuk care kepada dia orang. So Allah suruh jangan sebut benda ni sebab macam kamu menyalahkan batang tubuh Nabi. Sedangkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah perfect, datang dari aku. So aku sifat sebarang kelemahan dalam kata-kata aku. Sebab Nabi sampaikan Quran. So Allah larang kita sebut benda ni sebab orang Yahudi dia gemar sebut benda ni. Orang Yahudi sangat suka menyebut perkataan ra'ina. So ra'ina juga kalau anda ubah sikit ra'ina kepada ru'una. Ru'unah ni maksudnya bodoh. Sebab kalau anda baca juga dalam footnote yang dekat sini, ra'ina ataupun ru'una maksudnya
listen to us and be careful ataupun hati-hati ataupun show some courtesy to us, ataupun ra'ina juga dalam bahasa Hebrew. Saya tak tahu Hebrew ni bahasa apa sebenarnya. Hebrew ni bahasa apa? Cik Isa? Bahasa Israel bukan? Israel Israel So dalam Hebrew dia kata macam ni. Hebrew ni ra'ina maksudnya adalah insult ataupun bodoh lah, ra'ina. Sebab tu dalam footnote yang ada dalam Ibnu Kathir ni dia kata ra'ina ni dalam kitab Al-Faz Quraniyah, dia mohon kepada dalam bahasa Hebrew ni maksudnya adalah bodoh. So kenapa kita katakan tak boleh sebut ke Ustaz? Saya memang nak sebut ra'ina, saya tak nak sebut ru'unah pun. Ra'ina tu saya nak minta Nabi Muhammad show concern dekat saya. Salah ke saya sebut benda ni? Dia salah. Seolah-olah bila kamu tak dengar benda tu, kamu menyalahkan Muhammad punya kelemahan yang kamu tak dengar tu. Sebab tu Allah larang sebut benda ni. Dan satu lagi, jangan kamu menyerupai seperti mana Yahudi buat. So ini juga dalam ayat ni adalah larangan bagi orang-orang yang nak menyerupai Yahudi. Okay? Sebab Yahudi sifat dia adalah yang ni. Cuba anda baca ayat ni juga. Dalam surah An-Nisa, Allah sebut antara kegemaran orang-orang Yahudi walladzina hadu adalah yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Okey, dia buat apa? Di antara orang-orang Yahudi. Okey, again. Jangan pukul rata orang Yahudi semua buat benda ni. No. Allah sebut minalladzina. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah kalamullah. Nampak tak? So antara favorite di antara beberapa orang dalam Yahudi ni adalah dia suka licik dalam menukar-nukar perkataan-perkataan dalam Taurat tu. So tak pelik kalau dia nak sebut ra'ina, dia boleh saja je sebut ru'una. Nampak tak? So ibarat macam dia disebut tu dalam keadaan not obvious, tapi dia orang ni kegemaran dia suka yuharrifunal kalimah. Suka menukar-nukar perkataan-perkataan yang disampaikan. Sebab tu jangan contoh sikap-sikap beberapa orang Yahudi ni Allah larang. Jangan sebut ra'ina. That's the purpose Allah larang sebut perkataan tu. Satu perkataan tu menyalahkan batang tubuh Nabi dan Allah. Yang kedua adalah kalau tukar sikit sebutan, maksud dia dah lain. So dekat-dekat dengan perkataan yang tak elok nak diberikan kepada Nabi. Kan? Okay? Sebab nanti ayat lain juga tuan-puan sekalian, macam tadi kan. Bila mana dia angkat Taurat dekat atas mereka, kan bila mana Allah minta dengar, apa respon dia orang? Dia kata sami'na, kalau kita sami'na wa ata'na. Tapi dia orang ni sami'na, tapi anda tahu tak dia sebut asaina tu dalam tafsir sebut apa benda? Dia tak sebut sami'na wa asaina, kami tolak. Tapi di sini sami'na, dia nampak macam okey dah, kami dengar. Tapi sebab Yahudi beberapa orang ni dia suka yuharifunal kalimah, dia wa asaina. Gitu. Sami'na, dia macam kita lah kan. Tapi orang yang tu tak dengar. Tapi Allah dengar. Nampak tak? Dia yang licik. Yuharifunal kalimah. So, anda nampak macam kata-kata dia baik. Tapi ada udang di sebalik ni. Dia orang senyapkan. Dia slowkan perkataan asaina tu. Wa asaina. Sebab itu dia orang punya favourite. Suka main tukar-tukar. Suka tricky dalam kata-kata. So, kalau orang yang suka putar-putar beli ayat kona sana, kona sini. Perangai siapa? Dah tahu perangai itu daripada siapa? Daripada Yahudi kan? Beberapa orang Yahudi. Dia suka kona. Saya tak cakap ni, saya dah pernah cakap wa asaina, kau tak pernah dengar ke? Gitulah. Dia macam istilah ni, analogi ni macam ni. Macam mak suruh kita buat sesuatu kan? Betul juga. Contoh, mak suruh kita buat sesuatu. Kita dengar. Tapi hati tu tengah bertata macam mana masa tu? Nampak tak? Buat dengan penuh. Asyik aku je. Sikit-sikit aku. Nampak kan? Itulah gambaran seperti mana Yahudi tu. Mak tak dengar tu perkataan tu. Tapi kita yang tengah sebut benda tu. Kami dengar. Tapi asaina. Disebut slow kan? Okay? Sebab yuharifunal kalimah. Okay? Jadi Allah sebut lagi ayat tadi. Mana ayat tadi? La taqulu ra'ina. So kena sebut apa? Kalau tak boleh sebut ra'ina, sebut waqul unzurna. Unzurna ni maksudnya tunggu aku. Maksudnya anda kan tuan-puan sekalian, kadang-kadang zaman Nabi yang dengar kalam dia tu bukan sikit, tapi ramai. Ada tak possibility kalau ramai sangat dengar apa yang Nabi sampaikan tu, ada orang yang bakal duduk di balik tiang yang tak nampak batang tubuh Nabi,
So ada masa-masa sahabat diminta oleh Allah untuk sebut benda ni. Bukan nak salahkan Nabi punya posisi, tapi tunggu kami, sebab kami tak boleh. Sebab sometimes anda boleh tak faham. Contoh macam ni Contoh saya nak buat kan malu lah pula. Contoh saya tutup muka anda tak nampak pun mulut saya senyum ke, saya tengah marah ke, anda tak nampak. Anda boleh detect tak saya nak sebut Assalamualaikum, tapi cuba anda differentiate bunyi dia macam mana. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda nampak tak saya tengah senyum ke, saya tengah tu ke? Tapi anda mungkin ada tak possibility anda tersalah faham dengan nada yang dikeluarkan? So untuk anda mengukuhkan apa anda faham, anda nak kena tengok benda tu. So memang dirakamkan pun, memang ada sahabat yang tak nampak batang tubuh Nabi pada waktu tu. Unzurna bukan maksudnya tunggu tu untuk Nabi stop. Tapi unzurna juga datang perkataan nazara. Aku nak lihat kamu ya Rasulullah. Sebab ada some point yang anda sampaikan, anda kena tengok memek muka pengajar pada waktu tu. So di situ akan muncul lagi mudah nak faham. So tunggu saat. Dia cari mana batang tubuh Nabi tu. Masa tu, okey, proceed. So bermakna tuan-puan sekalian, itu kan lebih beradab daripada anda kata, kamu wahai Muhammad, seolah-olah macam kamu ni tak pernah ada tunjuk concern pada aku. Ra'ina. Tapi dia boleh tricky dekat situ dengan ru'una. Tapi bila sebut unzurna, stop kejap Rasulullah, aku tak nampak. Sebab aku takut tersalah faham, aku kena tengok mimik muka kamu ya Rasulullah. Stop, tunggu saat, unzurna. Sebab nazara, kami nak lihat sekejap macam mana reaksi kamu dalam menyampaikan ayat tu. Itu gambaran dia. So, dekat sini tuan-puan sekalian, dia bukan highlightkan kelemahan Rasulullah, tapi dia highlightkan kelemahan diri dia sendiri. Aku berada yang di posisi yang aku tak nampak Rasulullah. So, dia menyalahkan diri, bukan menyalahkan Rasul. Macam tadi menyalahkan Rasul, tunjukkan kepada kami concern. So, ni kan perangai siapa tadi? Kan tadi Samiri punya cerita tadi tu kan? Akhirnya Samiri je kena buang negeri sebab apa? Semua orang duk tuju kepada Samiri seorang saja. Disebabkan kekufuran mereka kepada Allah tu, mereka tuju pada Samiri seorang je. Blaming pada orang lain. So, perangai ni dalam istilah moden pada hari ni orang panggil escapism. Tahu escapism? Suka nak escape daripada semua benda. Salah tu, macam kita kata, kalau kita nak kaburi kesalahan kita kata, lah orang tu pun buat juga. Escape. Macam Bani Israel lagi dahsyat lah. Dikambing kehitamkan je saja apa? Samiri seorang je. Yang lain tu lepas. Gitulah gambaran dia. So, bila mana perangai itu ada pada Bani Israel sebelum ni, lebih kurang kan? Menyalahkan orang lain bila mana tak dengar tu. Bukan salah diri sendiri. Sebab tu topik saya ini, sudahkah kita mengupayakan pendengaran? So, bila mana Allah sebut wasma'u again, kali kedua dekat dalam ayat 104, Allah kata isu terbesarnya bukannya posisi juga sebenarnya. Dan bukan juga sebab dia tak tunjukkan concern pada kamu. Isunya, mu dengar molek tak? Atau bahasa Kelantan. Isunya, mu dengar molek tak apa yang Nabi sebut tu? Kamu betul-betul ke nak dengar apa yang Nabi sebut tu? That's the big issue here. Dia bukannya posisi, bukan Nabi tak tunjukkan concern, bukan nada Nabi, bukan apa pengisian tu. No. Kamu nak dengar ke tidak? Nak dengar ke tidak apa Nabi sampaikan? Dan Allah kata, walil kafirin. So, perasan tak tadi kita cerita pasal orang Yahudi. So, sekarang Allah permulaan tu Allah pesan pada orang beriman, jangan. So, lawan orang beriman siapa? Yang kufur lah. So, Allah sebut, walil kafirin, untuk orang-orang yang kafir, azabun alim. Kenapa Allah sebut dalam ayat ni azabun alim? Kenapa Allah tak sebut walil kafirin azabun syadid? Walil kafirin azabun muhin. Walil kafirin azabun azim. So, saya nak biar anda nampak reason kenapa Allah pilih kalimah tu. Semuanya ada makna beza, Ustaz. Yes. Awal surah Baqarah Allah sebut azabun azim. Kenapa tengah-tengah sekarang ni Allah sebut azabun alim? Okay, azabun azim besar. Azabun alim yang sakit. Okay. Just hold this idea. Jangan anda pernah lupa idea ni. Untuk dosa, Allah akan bagi punishment yang fits dengan jenayah yang dia buat. Punishment fits the crime. Itu konsep dia. Okay. Sepadan. Sebab bab dosa Allah akan balas setimpal apa yang kita buat. So, kalau kata setimpal, idea dia setimpal, maksudnya bila Allah kata Allah sediakan azab yang menyakitkan, bermakna apa yang dia buat sebelum ini adalah benda yang menyakitkan. Kalau Allah sebut azab yang besar, bermakna apa yang dia buat adalah benda yang besar. Kalau Allah sebut azab yang menghinakan, bermakna apa yang dia buat adalah benda yang hina sangat-sangat. So, azabun alim, Allah sebut
satu azab yang menyakitkan. Tang mana tuan-puan sekalian dalam ayat ni yang kita katakan dia ada buat perkara yang menyakitkan? Menyakitkan hati, perasan tak? Kita nampak benda yang boleh menyakitkan inilah bila mana kita ambil pisau, kita pergi selau orang. Sakit. Tapi kata-kata yang tidak sepatutnya, kata-kata yang anda dah otak ikut nafsu anda sendiri, dengan anda bercakap belakang tabir pula selepas itu juga kata-kata yang menyakitkan. Nampak? Sebab itu, sebab tuan-tuan sekalian, kalau anda tengok ayat ni juga, kita tengok, ayat sebelumnya cerita pasal sihir. Sihir ni juga boleh mendatangkan kemudaratan, antaranya adalah memisahkan suami isteri dan sebagainya. Dan suami isteri yang berpisah, tuan-tuan sekalian, sakit tak dia rasa? Sakit kan? So, kata-kata yang tak baik dilemparkan kepada seseorang yang mendengarnya, rasa sakit tak hati? Sebab tu orang cakap kata-kata ni lebih tajam daripada apa? Pedang. Sebab dia boleh menyakitkan. So, kata-kata tadi Allah larang pada orang beriman jangan sebut benda tu. Sebab apa? Kata-kata tu boleh menyelar perasaan Rasulullah. Kamu boleh menyakitkan benda tu. Tapi kalau kamu still kufur lepas aku dah bagi peringatan, jangan sebut tapi kamu still sebut, itu orang kafir. Kan? Orang kafir ni siapa? Dah sampai kebenaran dekat dia, dia ambil kebenaran tu, dia tanam dalam-dalam. Kan kafarah kan, dia sinonim dengan petani, ingat lagi tak? Dia tutup kebenaran tu. Itu yang dikatakan orang kafir. Allah dah kata orang yang beriman jangan buat ra'ina. Tapi kalau kamu still sebut, kamu orang yang apa? Kafir. So, kamu buat juga, kamu menyakitkan juga hati Nabi. Sebab tu Allah sebut azabun alim. Azabun alim. Baik, so jelaskan kenapa Allah sebut azabun alim dalam ayat ni. Teruskan lagi, sebab kita tinggal lagi 8 minit je. Okay. So kaitan percakapan dengan sihir tuan-puan sekalian. Sihir ni, kalau anda perasan, so anda tengok kenapa, kan saya kata ada kaitan. Setiap ayat tu, bila Allah nak transfer ke next ayat, ada kaitan seterusnya kan. So ayat sebelum ni cerita pasal sihir. So apa kaitan dengan kata-kata ni? So kaitannya adalah tuan-puan sekalian, apa yang telah menyebabkan Nabi terluka hatinya bila dengar ra'ina tadi? Sebab mereka suka otter ayat tu. Otter ni orang panggil apa benda? Otter? Ubah suai. Ataupun dia mengaburi. Yelah, mengaburi sesuatu. Bukankah sihir juga maksudnya mengaburi sesuatu? Tahu tak kenapa Nabi Musa capak tongkat, tukang sihir tu kata yang aku nampak depan tu adalah thu'banim mubin? Sebab dia pun tahu apa yang dia buat pada orang yang nampak tali tu macam ular adalah dia bukan sihir tali tu. Yang disihir adalah mata-mata yang melihat. So, mengaburi. Sebab itu Allah taukidkan thu'ban dengan mubin. Sebab tongkat Nabi Musa jadi ular sungguh. Bukannya dikaburi mata-mata orang, patut orang nampak macam ular. Tak. Sebab tu orang pertama masuk Islam pada waktu tu adalah tukang sihir. Tak tahu kenapa. Sebab dia pun tahu, aku buat ni tipu je. Aku kabur mata orang je. Tapi Musa buat tongkat dia sungguh, jadi ular. Ustaz, maknanya ahli sihir macam David Copperfield semua tu, yang dia buat benda tu macam tu juga kan. Kita yang tengok. Wallahualam, saya tak tahulah level mana dia guna tu. Dia pun dah lama pun orang kata magic ni silap mata. Nampak? Mata yang silap. Sebab tu kelebihan kalau nak buat magic ni, kita kena ada satu kelebihan namanya sleight of hand. Kepantasan tangan. Sebab orang tak boleh nampak realiti tu. Kan? Kadang-kadang tu saya pernah tengok. Saya pernah je dulu-dulu kan, waktu kecil, suka tengok rancangan magic ni. Tapi kalau anda jenis sengaja buka YouTube, anda boleh slow-mo kan dia. Anda boleh repeat, anda boleh go. Anda boleh back, anda boleh go. Kadang-kadang pernah tak tengok orang keluarkan kad teruk daripada mulut tu? Rupanya, saya buat repeat, tekan-tekan depan, belakang tu. Ada babak tu kalau anda leka, sebab dia bawa anda kepada tengok benda lain, tapi dia dah masukkan kad dalam mulut. Nampak tak? Dia bawa anda ke perhatian yang lain, tapi dia dah masukkan kad tu dalam mulut. Ada babak tu nampak di tengah tu. Kalau anda postkan video tu lah, memang ada. Tapi kalau anda play video tu berterusan, anda tak nampak pun sebab laju tangan dia. Tu sleight of hand. Okay. So, itulah gambaran pada waktu dulu tuan-puan sekalian. Okay. So, kaitannya adalah, isunya adalah mengaburi mata. Kan tadi kan, sami'na wa asaina. Dia sebut slow-slow. Sebab mengaburi mata. So, kaitannya apa benda tuan-puan sekalian?
kata-kata yang menyela perasaan Nabi juga adalah disebabkan terkaburnya mata seseorang. Sihir juga adalah mengaburi mata manusia. Itulah pertemuan di antara sihir dan kata-kata yang menyakitkan. So Allah ibaratkan dua-dua ni benda yang sama. Kan? Benda yang sama. So kalau ayat yang saya sebut tadi yang Allah kata kalaulah mereka beriman dan bertakwa tu, ada hadis yang disebutkan tuan-puan sekalian, Hafsah ni dia pernah kena sihir. Tahu tak Hafsah? Isteri Nabi. Isteri Nabi ni pernah kena sihir oleh seorang budak, bukanlah budak, ada seorang perempuan yang pernah sihir Hafsah. Lalu bila diadukan kepada Rasulullah Hafsah ni kenapa dia disihir, lalu perintah yang datang pada waktu adalah bunuh orang tu. Nak kata dulu tuan-puan sekalian, orang yang buat sihir tidak dikatakan orang yang kafir. Sebab ada je orang yang beriman pada waktu tu mengamalkan sihir. Anda boleh tahu ke? Zaman sekarang ni pun ada. Semayang, sihir tak? Tahu tak? So sebab tu dulu tuan-puan sekalian, dia tak panggil orang tu kafir, tapi dia ada had ataupun hudud pada orang ni. Zaman dulu punya version of hukum. So sebab tu kalau anda buka tafsir Ibn Kathir, berjela-jela pendapat tu semua mengatakan orang yang melakukan sihir pada zaman Nabi, dia orang tak dihukum kufur, tapi dia orang dikatakan orang yang akan dikenakan had ataupun hudud kepada dia orang. So antaranya adalah bunuh. Orang yang buat sihir pada zaman Nabi kena bunuh. So antaranya yang berlaku pada Hafsah tu, budak yang perempuan tu tadi dia dihukum bunuh disebabkan dia menyihir Hafsah pada waktu tu. Okey. Lalu tuan-puan sekalian, besarlah sihir ni nak beritahunya. Sangat besar. Kenapa bunuh? Sebab dia menyakitkan orang. Memisahkan suami isteri yang bahagia. So hati-hatilah tuan-puan sekalian. Satu, hati-hati dengan sihir. Yang kedua, kita sendiri jangan terjebak dengan sihir. Jangan pula nak melakukan bisnes, buat sihir dan sebagainya. Na'udzubillah. Orang sampai-sampai tu nampak ada penjaga dekat depan pintu. Tak jadi nak beli kedai tu. Mengaburi mata. Okay? So mungkin kita kena guna sihir tu dekat bawah kot. So orang datang masuk Tadabbur Center. Astagfirullahaladzim. Go. So tadi baca apa, banner je kan? Banner okey lah kan? Bukan sihir lah Kasih. Astagfirullahaladzim. Okey, azabun alim. Okey, baik. Ayat terakhir Allah sebut dalam ayat ni, ayat ke-10. Oh, yang ni. Saya kata tadi kan, ayat tu tadi, yang pasal kata-kata tadi tu, dia menyakitkan hati. Rupanya Allah dah sebut dah pasal benda tu memang menyakitkan. Sebab Allah kata, wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Allah kata daripada orang-orang musyrik ni, ada percakapan-percakapan dia orang ni yang kita dengar akan menyakitkan hati. So memang Allah sebut orang-orang musyrik, orang-orang yang tak suka pada agama ni, dia suka memberikan kata-kata yang akan menyakitkan hati. So sepatutnya orang yang beriman yang baca ayat ni tuan-puan sekalian, apa yang dia kena buat? Sebab Allah kata la tublawunna. Orang-orang yang melakukan kata la tublawun ni ujian lah. Ujian. So Allah nak bagi tu ujian pada para pendakwah adalah bila mana kamu berhadapan dengan orang yang tidak beragama Islam, tapi dia suka cakap kata-kata yang menyakitkan. Tapi apa yang berlaku dekat pendakwah hari ni, bila orang cakap benda yang menyakitkan, dia down. Sedangkan Allah dah bocor rahsia dah, memang dia menyakitkan hati. So sepatutnya kamu kena immune lah, dah bocor rahsia. Allah kata memang itu logiknya. Itu normal kalau dia cakap perkara yang menyakitkan hati. Tak normalnya adalah semua okey je belaka. Itu yang tak normal dia. So kalau ada kata-kata dia menyinggung perasaan anda, is normal, tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? So Quran ni version dia apa tahu? Dia make a positive. Dia jadikan kita seorang yang positif dalam kehidupan. Dia tengok benda-benda lah. Allah kata nampak Allah besar sangat ke benda ni? Aku dah sebut dah benda ni kan? Supposedly kau kena fikir dalam another side of thinking. Bukannya cara fikir yang stereotype yang orang kata ujian ni melemahkan. Tapi Allah sebut ujian menguatkan. So banyak benda-benda yang Allah dah review, dah bocorkan rahsianya, tapi kita yang tak sempat nak baca benda tu. Tak sempat nak ambil, nak gali, tak sempat nak amal. Okay? Lalu Allah sebut juga dalam ayat lain, ayat seterusnya, ayat yang 105 yang terakhir, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Okay. Yang ni saya kata tadi tuan-tuan sekalian, ayat ni sebenarnya adalah ayat untuk mengharmonikan gelaran-gelaran yang kita biasa baca dalam Quran. Sebab hari ni kan dekat Malaysia yang sangat-sangat menyedihkan, apa yang berlaku adalah orang yang tidak seagama dengan kita panggil kafir je berlaku. Tu kafir, ni kafir. Kita guna word kafir ni mudah sangat. Sedangkan Allah nak jatuh hukum kafir pada seseorang punyalah susah. Tiba-tiba kita hari ni nampak orang yang tak sebulu dengan kita dari sudut agama, kafir belaka.
punyalah orang cantik, ada Allah pernah sebut, ada satu golongan nama dia fasik. Allah detail. Tak semua dikafirkannya. Ada orang lah kata ni fasik, hak ni munafik, yang ni adalah mujrim, yang ni Allah sebut apa tadi? Musyrik. Nampak tak? Punyalah Allah cantik kelaskan satu benda, satu gelaran. Tapi kita pukul kata kapai belaka semua. Nampak tak? Nak jatuh hukum kafir ni bukan senang tuan-tuan sekalian. Sebab nanti Allah bantai kita punya apa benda? Kita punya kebiasaan ni, dan Allah bagi tahu, tengok aku sebut macam mana. Ma yawaddul ladzina kafaru, ada pun daripada kalangan orang-orang yang Yahudi ni, ahli kitab ni, kafaru min ahli kitab. So anda kena faham apa benda tahu? Bukan semua ahli kitab. So Allah sebut benda kafaru min ahli kitab, bermakna orang ahli kitab pun ada yang kufur. Tapi tidak kita ini semua ahli kitab kufur belaka, kafir belaka. Sebab Allah nak bagi tahu ada dalam kalangan ahli kitab pada zaman dulu, dia believe, dia percaya dan dia beriman. Sebab tu Allah kata ada daripada kalangan ahli kitab ni dia kafaru. So not all. So jangan hari ni kita dengar ahli kitab ni buruk je belaka semua kita fikir. Okay? Sebab dalam ayat lain kan Allah ada pernah iktiraf ahli kitab ni dia punya integrity. So jangan pernah kita katakan semua ahli kitab ni jahat belaka. Sebab dalam ayat ni wa min ahlil kitab, tengok daripada ahli kitab ni surah Al-Imran. Okay? Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Apa dia? Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan kembalikannya dengan sempurna. Nak kata apa? Ada orang yang baik. So janganlah ini dengan ahli kitab buruk belaka ahli kitab. Punyalah Allah jaga bab-bab menghukum ni, jangan menggelar-gelarkan manusia. Allah bagi tahu ada daripada kalangan ahli kitab yang baik. Kamu bagi dia banyak duit harta ni, dia akan kembalikan sempurna. Tapi tak dinafikan ada juga ahli kitab tak manhu hatta bidinarin, walaupun diberikan 1 dinar, Allah kata la yuaddihi ilaik. Bagi 1 dinar, dia tak bagi sempurna 1 dinar. 1 dinar pada zaman dulu kecil lah nak katanya. Sedinar pun dia boleh songlap. Macam tu lah nak katanya. So nak kata ada 2 side pada ahli kitab. Jangan pukul rata semua ahli kitab ni jahat belaka. Kan? Dia sebab bila mana kita cerita sirah ni, dia sebut pasal ahli kitab ni nampak buruk je belaka tak? Padahal bukan semua ahli kitab yang buruk. Sebab tu Allah sebut dalam cerita Bani Israel sekalipun tuan-tuan sekalian, Bani Israel ni katakan ahli kitab lah. Sebab dia dapat kitab daripada Nabi Musa. Kan? Allah bagi kitab pada Nabi Musa, dia pun ahli kitab lah. Tapi bukankah dalam Bani Israel ada 70 orang yang beriman? Allah sebut dalam suratul A'raf, surah Ghafir, surah A'raf Ghafir. 70? Kan dia antara orang yang dihukum oleh Allah dekat padang tih. Semua orang kena hukum. Kan ada ceritakan Nabi Musa dekat padang tih tu. Kan? So dihukum semua. Dan antaranya dimatikan. Kan Allah ada resurrect semua 70 orang yang beriman tu. Kan ada cerita tu. Jadi nak katanya bukan semua Bani Israel itu buruk ceritanya. Ada 70 orang yang beriman kepada Allah. So jangan kita suka pukul rata pada orang. Itu je yang kita belajar hari ini. Allah banyak harmonikan. Pada ayat tadi pun Allah kata ada ahli kitab orang yang kufur. Maknanya bukan semua kufur. Bukan semua kufur. Okey. Walal musyrikin, dan Allah bagi tahu ada juga daripada musyrik ni. Tapi ada kena tadi kat sini. Bukan kafaru minal musyrikin. Allah kata walal musyrikin. Maksudnya dekat sini walal musyrikin, dia belum musyrik lagi. Tapi dia on the way nak pergi jadi musyrik. Gitu. Maksudnya tuan-tuan sekalian, orang musyrik ni kena faham 2 benda. Diorang ni mungkin syirik disebabkan lepas dia telah diajarkan tentang agama. Tapi ada juga orang yang syirik pada Allah, dia tak pernah tahu pun pasal benda tu. Allah sendiri sebut dalam ayat ni. Dalam surah ke-9, surah apa? Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. So Allah kata, dan jika seseorang daripada kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu untuk memahami Islam, maka Allah sebut apa? Berilah perlindungan kepada dia. So not all musyrik anda kena bunuh je belaka semua. Okay? Dan Allah kata kepadanya sehingga ia sempat mendengar keterangan Allah. So idenya apa bagi perlindungan? Nak bagi dia sempat dengar keterangan tu.
Sebab ada orang yang Allah kata dia syirik kepada Allah sebab la ya'lamun, dia tak tahu. Punyalah Allah suruh kita jangan jadi hamba yang menghukum manusia lain sampai Allah bagi tahu tak semua orang nampak buruk depan mata kita. Itu buruk sebenarnya. Kita ni mungkin beragama sebab kita diberikan pendidikan. Tapi ada orang nampak tidak beragama sebab dia tak pernah dapat pendidikan. Kena ingat benda tu. Tak semua orang buruk sebab dia memang nak pilih buruk. Dia jadi buruk sebab dia tak pernah tahu pasal benda yang baik. Ada orang macam tu. Macam saya pernah cerita lah pasal orang merokok kan sebelum ni kan. Kita duk cemuh orang merokok kan. Tapi memanglah kita cemuh juga kan. Khususnya merokok tak kena makan. Itu memang berapi lah kan. Ada anak kecil. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, ada orang yang dia merokok tu sebab dia tak boleh lepas ujian tu. Maksudnya Allah uji perasaan dan rasa nak rokok tu pada diri dia, dia tak boleh tahan. Dia buat. Tapi kita ni tak pernah ada lagi diuji rasa nak merokok tau. Kena ingat benda tu. Kita tak pernah lagi rasa diuji nak buat benda tu. Cuba kalau tiba-tiba Allah datangkan rasa tu pada kita. Agak-agak kita mungkin lepas ke tak lepas? Ada possibility tak lepas tau tuan-tuan sekalian. Sebab tu apa yang kita lihat depan mata, jangan cepat kita buat satu conclusion yang kita tak tahu tentang semuanya sekali. Cerita Nabi Musa sendiri kan dengan Nabi Khidir kan, ada berapa banyak version konklusi yang anda akan dengar daripada cerita tu. Semalam Ustaz Nazri kan cerita pasal kebun kan, tapi next kelas mungkin Nabi Musa. Saya berharap Ustaz Nazri akan harmonikan kisah ni dengan baik. Sebab anda tahu kan Nabi Musa ni Rasulul Azmi, betul? Tapi kalau sepintas selalu anda baca kisah Nabi Musa dengan Khidir, nampak Musa tu macam buruk sangat perangai dia kan? Betul tak? Sepintas lalu, saya kata sepintas lalu. Buruk sangatlah Musa ni mungkin janji. Buruk sangatlah Musa ni tak sabar. Tapi adakah macam tu cara Allah preview Nabi Musa dalam surah tu? No. Dia sebab apa tahu orang kata Nabi Musa tak sabar, Nabi Musa mungkin janji. Sebab apa tahu? Dia tak baca cerita tu keseluruhannya. Dia baca kisah Musa Khidir bermula daripada mana tahu? Dia start daripada dah jumpa dah dengan Khidir. Tapi dia tak fokus pada babak yang awal tu. Yang Nabi Musa jalan dengan Yusha' bin Nun, jalan. Tinggal ikan dekat checkpoint B. Pergi lagi dekat checkpoint C, patah balik lagi ambil ikan dekat checkpoint B tu balik. Orang tak cerita benda tu. Sebab bagi dia macam, apa penting sangat babak ni. Rupa-rupanya babak tu lah sebagai filter untuk kita buat konklusi yang tepat. Anda pun dah tahulah, cerita ni dimulakan dengan Musa tengah lapar. Tu cerita dia. Lalu anda pun akan berhati-hati beri konklusi yang tak baik pada Nabi Musa AS. Sebab kita pun tahu kalau kita pergi belajar dalam keadaan lapar, macam mana keadaan dia. Betul? Anda ada pertimbangan, tak boleh tidur dalam kelas. Tak boleh tidur dalam kelas. Itu pertimbangan asal. Haram tidur dalam kelas, tapi sebab lapar. So, adakah anda tidak sabar sebab tidur tu? Kesabaran anda ada, anda bertahan 5 minit, sabar tu. Betul tak? Tetapi tuan-puan sekalian, tengok Allah mengharmonikan kisah ni. Kalau anda pun tengah lapar, anda tak boleh fokus dalam study. Nabi Musa tersangat lapar. Agak-agak macam mana dia nak fokus tadi? Penat lagi. Kan? So, anda kena laku adil kepada kisah-kisah Nabi dalam Quran. Tak semua kita bagi konklusi macam tu. Allah sangat menjaga. Hatta pada orang, tu tadi pada sisi batang tubuh Nabi. Hatta pada orang yang nampak macam tak sebulu dengan kita pun Allah suruh jaga. Bukan semua macam tu. Kita nampak je buruk, tapi bukan semua buruk. Sebab Allah cipta yang naik tadi kan. Ada orang ahli kitab ni, dia jaga baik amanah tu dia buat. Anda bagi 10, dia balik-balik 10 kat kita. Sempurna. Kita je yang suka hukum semua tu jahat. Okay. Baik. Kembali pada ayat tadi. Okay. Ayyunazzala alaikum. Dah habis masa dah. Habiskan ayat ni boleh? Okay. Sikit lagi. Okay. Saya cuba kawan nafsu saya. Okay. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. So, tuan-puan sekalian, Allah sebut apa? Mereka ni tak suka kalau diturunkan kebaikan daripada Tuhannya. So, apa maksud tak suka tu? Tak suka kebaikan tu. Kebaikan tu apa benda yang dimaksudkan dalam konotasi dalam ayat ni? Kebaikan apa? Satu, agama. Yang kedua adalah dia tak suka wahyu yang diturunkan tu. Quran lah. So, orang-orang ni dia tak suka sebab apa? Quran. Kenapa dia tak suka? Sebab Quran tu cerita pasal dia orang. Faham tak? Sebab dia orang ni rasa dia orang ni dimuliakan. Dia orang ni ahli kitab, golongan terpilih. Dia tak suka pada Quran yang Nabi dapat tu sebab apa? Quran tu cerita pasal buruknya dia orang ni. Yang tu dia orang tak boleh nak terima kenyataan tu. Sebab tu dia kata, dia orang ni tak suka, Allah sebut benda, dia tak suka kebaikan datang kepada dia orang, daripada Tuhan dia orang.
Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit pasal ayat ni. So yang ni kita dah pernah bincang sebelum ni kan. Satu ni bila dia tak sebut kebaikan tu, so kebaikan tu adalah wahyu. So bermakna dia juga berperan dengan satu makhluk yang Allah dah amanahkan untuk turunkan wahyu, iaitu Jibril. Surah Al-Baqarah bagi tahu, man kana aduwwan li Jibril. Dia ni bermusuh dengan Jibril. Nak kata tak sukanya benda kebaikan dalam maksudnya wahyu dekat sini, tak suka wahyu ni, dia bukan sekadar tak suka pada wahyu tu je. Yang bawa wahyu tu pun dia tak suka. Aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Tu. Dia bermaksud dia perang dengan Jibril sekali. Bukannya tak suka Quran tu saja, Jibril pun dia tak suka. Sebab Jibril bawa benda tu. Kesian Jibril. Tapi dalam ayat selepasnya, saya tak sempat nak rakam dalam ayat ni, dia bagi tahu pula, tak apa, saya tak suka Jibril je. Mikael okey. Anda baca ayat lepas tu, ayat 98. Jibril je saya tak suka. Mikael saya suka. Ini suka, saya suka. Sebab apa? Turunkan hujan, bagi rezeki. Mana tak suka? Kalau tak suka Mikael, bermakna anda tak suka kalau hujan turun, tak suka rezeki dapat kat anda. Macam tu lah tak suka Mikael. Dia tak suka Jibril sebab apa? Tak suka wahyu sampai. Sebab wahyu tu cerita pasal dia orang. Wahyu tu attack dia orang. Bukanlah attack, maksudnya menyela perkara-perkara yang tak baik yang mereka buat. Mereka tak suka tindakan mereka diargue ataupun dipersoal. Sebab tu dia tak suka Quran ni. Dia pegang pula dengan Jibril. Seterusnya tuan-puan sekalian, dia kata okeylah, kalau kau kata Quran tu bagus sangat, Quran tu baik sangat, kan kami ni adalah ahli kitab, golongan terpilih. Kenapa Allah, kalau kata Quran tu besar sangat untuk Rasulullah SAW dan penting sangat untuk difahami, kenapa Allah tak turunkan kepada golongan-golongan yang apa? Yang kaya raya. Milioner dekat tempat-tempat kami ni. Kan dia kata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini turunkan kepada seorang yang besar, kaya raya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal. Tapi Allah takdirkan tuan-puan sekalian, Quran turun kepada siapa? Anak yatim. Nampak tak? Dia untuk terima benda tu satu lagi. Sebab apa? Sebab patutnya kalau nak bawa benda besar ni, kenalah orang ternama, berpengaruh. Kena bawa benda ni, kaya raya, milioner. Tapi dia kata, macam tak besar lah sebab turun pada anak yatim je. Sebab masa tu dekat Mekah, orang kena Nabi ni anak yatim. Nabi ni anak yatim. Dia tak boleh terima benda tu. Quran tu sepatutnya turun pada kami-kami yang kaya ni, yang lebih berpengaruh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey. Satu lagi Allah tadi kan dia kata dia tak suka kebaikan sampai kat kita. Bermakna dia sedaya upaya kalau boleh, hasrat dia orang, wish dia orang adalah bila mana kebaikan tu tak ada. Okay, ini penutup, cantik penutup saya ini insya-Allah. So, apa wish dia orang tadi? Kebaikan itu dihentikan kepada orang Islam. Maksudnya, apa kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat tadi? Wahyu. So, bagi dia orang, wish dia orang adalah bila mana Quran ni tak sampai pada jiwa-jiwa orang Islam. Maka tuan-puan sekalian, yang ni agak sentap sikit, tapi dengar elok-elok. Okay? Bermakna, kalau hari ni ada manusia baca Quran tapi tak berkesan kat jiwa dia, bermakna you have give what they want. Faham tak? Sebab wish diorang adalah supaya kita ni tak masuk dalam jiwa Quran. Tapi kalau kita hari ni baca Quran tak masuk dalam jiwa, bermakna diorang berjaya dengan apa yang diorang wishkan selama ni. So kita telah bagi apa yang diorang nak selama ni, supaya jiwa Quran dijauhkan daripada jiwa orang Muslim. So tuan-puan sekalian, it's our responsibility untuk membiarkan wish diorang ini tidak akan berjaya selama-lamanya. So make sure Quran ini bila dibaca disampai kat jiwa kita. Jadikan dia ayat yang jelas untuk dilihat, dinampak, diamati, diamalkan. Itulah maksudnya. So baca ayat ni anda nampak apa yang diorang tak nak, tapi at the same time apa tindakan anda itu tadabbur. Nampak tak? So itu tadabbur. Sebab anda mungkin nampak, oh, in knowledge-nya ayat ni, information-nya adalah dia orang tak suka. Tadabburnya adalah I must do something to make sure this wish tak akan berjaya selama-lamanya. Itu tadabbur. Anda ada pelan tindakan lepas anda baca ayat tu. So faham tak tuan-puan sekalian? Dan ayat tu ditutup dengan macam mana tuan-puan sekalian? Ayat tu ditutup dengan, mana ayat tadi? Wallahu dhul fadlil azim.
Again, tuan-tuan sekalian, fadli ni adalah echo kali kedua. Kan dia orang kan tadi dia argue patutnya bagi pada kami sebab kami ni dimuliakan. Tapi Allah pernah sebut tak? Aku pernah bagilah nikmat ni pada kamu dulu. Tapi apa kamu buat dengan nikmat ni? Ya. Allah sebut dalam ayat ni yang terakhir. Okay? Allah kata, ya bani Israel, ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Faddaltukum sama tak sama? Sama kan? So, kamu minta untuk diberikan kepada kamu. Dan aku pernah bagi tahu kan, aku pernah bagi benda ni kat kamu dulu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kamu kelompok yang dilebihkan daripada nenek moyang kamu. Aku pernah bagi benda ni pada kamu. Tapi what did you do? Gitu. Apa yang kau buat? Dengan fadilat yang aku bagi dekat kamu ni, apa yang kau buat? So, jangan salahkan aku kalau aku bagi dekat Muhammad pula lepas ni. Sebab Muhammad lepas aku bagi fadilat dekat dia make use of it very well. Tapi kamu, aku kena ingatkan banyak kali. Ayat ni berulang banyak kali dalam surah Al-Baqarah. Ayat 47, 122, banyak kali ayat ni yang sama diulang. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati. Berapa kali Allah ulang? Penutup dia pun sama. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sama je. Sebab Allah bagi tahu kamu dapat nikmat, tetapi kamu tak make use it well. So aku bagi dekat Muhammad sebab Muhammad betul-betul gunakan wahyu ni dengan baik. Dia tak macam kamu. Sebab tu ayat tadi 105 Allah sebut wallahu dzul fadli. Sebab tu Dzulqarnain bukan nama tau. Dia gelaran. Dzu ni maksudnya pemilik. So Allah kata wallahu, Allah itu dzu, pemilik kepada fadilat-fadilat yang besar. Fadlil azim, fadilat-fadilat yang besar. Maka Allah pemiliknya. So kalau aku memiliki benda tu, aku boleh nak bagi pada sesiapa yang aku nak. Sebab aku pernah pilih kamu untuk dapat benda ni, tapi apa kau buat dengan fadilat tu dulu? So aku pilih Muhammad pula sekarang sebab aku nampak dia ada integrity dalam pegang fadilat yang aku bagi dekat dia. Boleh faham tak tuan-tuan sekalian? Okay. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang kita bincang pada hari ini. Banyak benda kita dapat kan hari ini kan tuan-tuan sekalian. So saya buat recap balik. Yang pertama tuan-tuan sekalian, elakkan sihir. Dan antara sihir yang berlaku pada hari ini, dia mungkin nampak tak obvious. Sebab sihir kita nampak berlaku sesuatu. Tapi sihir, tengok depan sihir inverted comma, boleh juga berlaku dalam percakapan. Selagi mana anda buat satu percakapan yang mengaburi mata orang dengan niat jahat, selagi mana anda bercakap perkara-perkara yang menyakitkan hati, adzan kathira, bermakna itu juga sihir yang dibenci oleh Allah. Okay? Sebab dia mesti ada persamaan. Okay? Ada persamaan. Yang kedua tuan-puan sekalian, elakkan kita jadi orang yang suka putar balik perkataan, sebab itu adalah benda yang dibuat oleh beberapa orang Yahudi, dan cuba elakkan kita mencontohi mereka sebab Allah larang benda tu. Dan jadikan kita ni jadilah seseorang yang menyalahkan kelemahan diri kalau tak dapat sesuatu, bukan menyalahkan orang lain. Okay, stop blaming others. Berhenti menjadi escapism dalam satu perkara. Okay. Sometimes kita kena buat benda ni juga untuk kita lepaskan diri daripada kita dituduh. Tapi dalam isu-isu keagamaan, isu-isu ketaatan, yang salah kalau kita tergelincir bukan sebab orang lain pun, sebab diri sendiri. Dalam Quran banyak kali Allah bagi tahu orang yang kufur pada Allah, orang yang tidak beragama dengan agama yang baik, dia tak bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah kata zalama nafsahu, mereka menzalimi diri mereka sendiri. So bukan salah orang lain. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan ayat terakhir tuan-puan sekalian, sama-sama kita harmonikan gelaran-gelaran yang kita nak berikan kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Jangan duk pukul rata semua kafir belaka. Status Facebook kafir belaka semua orang. No. Tak semua daripada kalangan diorang itu kufur disebabkan mereka pilih nak kufur. Ada beberapa orang yang pilih untuk syirik pada Allah sebab dia tak tahu. So tugas kita kalau mereka nak minta nak tahu, beri perlindungan pada dia. Ingat lagi tak? Makmanah, bagi dia perlindungan yang mengamankan diri dia orang. Supaya bila mana mereka rasa aman tuan-puan sekalian, dia akan rasa nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Maksud dekat sini tuan-puan sekalian, yang ni penutup ni. Cuba tengok Malaysia. Kita nak biar dakwah kita sampai pada masyarakat yang bukan Islam. Tetapi negara kita sendiri sudah makmanah belum? Aman, ketenangan. Aman. Makmanah, isim, makan. Tempat. So tempat yang aman. Sudahkah di Malaysia menjadi tempat yang aman untuk semua orang yang ada kat sini
untuk dia boleh bertoleransi untuk mendengar idea-idea daripada agama lain. So kita belum ke arah tu lagi, yang telah menyebabkan dakwah kita kepada orang-orang sebegini tersekat. Sebab dia orang sendiri kat Malaysia ni rasa tak safe. So orang yang rasa offended, anda nak bagi sesuatu dekat dia, dia orang akan reject. Dia akan reject. So it's the matter of macam mana kita nak buat Malaysia ni jadi orang yang tak offend agama lain. So make them feel aman dekat sini, dan insya-Allah waktu itu hati mereka terbuka untuk dengar apa yang kita nak sampaikan, insya-Allah. Sebab Islam adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di dunia. Sepatutnya itu adalah satu advantage sebenarnya. Tapi sebab tempat kita tinggal ni belum jadi makmanah lagi. That's my point of view. Itu yang menyebabkan orang rebel, orang tolak agama kita hari ni. Kan? Banyak kan isu perkauman, isu agama berlaku kat Malaysia kan? So it's our responsibility untuk elakkan. First kali diri kita sendiri buat benda tu. Jangan buat benda ni. Sebab the change begin with ourselves, kata orang Kelantan. Kan? The change begin with ourselves. Dia bermula dengan perubahan diri kita sendiri dahulu. Okay? Dah jelas teman sekalian? Wallahu a'lam bissawab. Pukul 12 dah ni. Hampir pukul 12 dah ni. Terima kasih teman sekalian. Hujung minggu saya tak expect juga ramai macam ni kan. So okey lah macam ni kan. Hujung minggu. Ini baru first time buat. Ala-ala first time. Okey buat pagi. Sabtu pagi okey Okey. Kita tengok lepas ni kita buat eksperimen nombor 2. So ni eksperimen nombor 1. Kita kata partially success. So insya-Allah lepas ni fully success insya-Allah. Kita tak tengok lagi dekat live tu apa orang tengok tu kan. So insya-Allah teman sekalian, insya-Allah saya minta maaf atas segala kekurangan ataupun ada kesilapan bicara, terlanjur kata gurauan yang tak kena cara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum, tasbih kafarah wa suratul asri.